So better saya ajar bos trik strategik macam mana nak guna, and then trik strategik macam mana ataupun platform mana yang bagus untuk kita guna. Okay, yang pertama, kalau kita nak tahu apa tu copywriting yang biasa orang guna. Okay, copywriting ni sebenarnya adalah satu bentuk untuk menarik pelanggan ataupun ayat ataupun video. Copywriting ni tak semestinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video pun sebenarnya boleh. Contoh, kalau you pernah tengok video yang orang biasa buat, contoh perhatian kepada ibu-ibu yang ada masalah batuk kak, contoh macam tu. Okay, video pun kita boleh interpret dalam bentuk copywriting. And then copywriting ni juga tujuan yang pertama untuk tarik perhatian audiens. Okay, apa maksud untuk tarik perhatian audiens ni? Maksudnya apa? Audiens ni ialah pengguna-pengguna laman sosial lah, tak kisahlah Facebook ke, IG ke, itu semua kita punya audiens. Yang pertama, untuk tarik macam mana? Kalau kita buat copywriting, tujuan pertama ialah memastikan skema pula aku ni. Okay, sabar. Okay, ada gangguan sekejap Okay, sekejap saya matikan dulu. Okay, kalau you nak tahu sekejap sorry. Okay. Sorry ada gangguan. Okay, pertama sekali untuk tarik perhatian audiens, bermaksud ayat yang kita gunakan iaitu dalam copywriting kita untuk tarik attention orang. Macam mana? Kita boleh gunakan perkataan-perkataan yang macam untuk attention. Contoh, perhatian kepada budak UTM lelaki yang rasa kurang kacak. Okay, 7 fakta yang korang kena tahu. Contoh macam tu. Perhatian khas. Okay. Kedua, tujuan copywriting ni untuk mempengaruhi emosi orang ataupun untuk yakinkan orang. Contoh, apa benda yang kita boleh yakinkan orang? So dalam copywriting kita boleh sharekan testimoni ataupun orang panggil endorsement. Contoh, macam mana yang yakinkan orang? Percaya atau tak? Inilah satu-satunya produk yang boleh membantu ibu-ibu di rumah. Contoh, okay? Untuk meyakinkan. And then testimoni. Contoh orang pakai apa? Bila kita nak gunakan meyakinkan prospek ni, biasanya kita gunakan elemen nombor. Contoh macam mana? Nombor 3, 7, nombor 9, nombor 11. Kenapa tak pakai nombor genap? Sebab nombor ganjil ni boleh orang panggil? Nombor ganjil ni boleh naikkan curiosity. Orang nak tahu-tahu, orang nak tertanya. Contoh, kalau you pakai 2 teknik pukau customer, contoh 2 tu tak strong. Tapi kalau you pakai elemen nombor 3, nombor 7, nombor 5, nombor-nombor ganjil, benda ni membantu dalam copywriting. Contoh, 7 cara untuk pikat awet di UTM dengan gunakan pomade hairstyle rambut ni. Contoh. Okay, so dengan nombor, orang lebih yakin. And then dengan endorsement, contoh. Krim ni dah lebih 1000 unit terjual sewaktu COVID-19. Contoh macam tu. So benda tu meyakinkan prospek. So dalam copywriting juga, kita kena ada elemen untuk bagi mempengaruhi emosi orang untuk membeli. And then untuk yakinkan orang ataupun prospek untuk membeli kita punya produk lah. Nombor 3, kita tujuan copywriting ni untuk filter audience. Okay, kalau siapa yang main Facebook ads ke iklan berbayar ke, paid ads ke, IG ads ke, tujuan utama copywriting ialah untuk tapis orang. Apa maksud tapis orang? Contoh, saya nak orang tua je, saya nak nenek kan. Okay, perhatian untuk nenek yang umur 60 tahun ke atas. So bermaksud saya dah filter. Saya nak nenek yang umur 60 je tengok saya punya iklan. Okay, sebenarnya. So itu pentingnya dalam copywriting. Okay, so tujuan dia ialah untuk filter. Tak kisah, contoh kalau you nak target perempuan ataupun lelaki. Contoh saya nak target lelaki. Abang Bibi nak target lelaki. Khas untuk lelaki yang tak kacak di ATM. Okay, 7 sebab kenapa anda ditinggalkan kekasih dan tidak dilayan oleh lecturer anda bila minta result. Contoh. Okay, so you dah filter. Khas untuk orang lelaki kat UTM saja. So bila you buat iklan dekat dalam UTM, dia orang lebih teruja nak baca benda tu. Okay, itu tujuan dia nombor 3. Nombor 4 ialah untuk orang bertindak. Bila dibaca kita punya copywriting ataupun kita punya headline, story, content semua, untuk bagi orang bertindak. Apa maksud orang bertindak? Untuk dia beli, untuk dia klik, untuk dia komen, itu untuk bagi orang bertindak. So, apa cara untuk kita bagi orang tu bertindak? Pertama, kena ada elemen OURSJ. Apa OURSJ ni? Yang pertama ialah O ialah offer.
Offer. Bermaksud dalam copywriting kena ada offer. Kalau tak ada offer tak ada lah, tak menarik lah. Maksud dia nak suruh orang bertindak. Contoh offer macam mana? Contoh offer, untuk pembeli 50 yang terawal, kami nak berikan diskaun sebanyak 50% untuk siapa yang beli kain Zabedah Mak Imbung, contoh macam tu. Okey, offer, kena ada offer. Kedua, kena ada UR. UR ni apa? Urgency. Urgency ni menyebabkan orang yang baca copywriting kita rasa nak terus beli. Dia tak nak tunggu esok, dia nak terus beli. Urgency. Urgency ni macam mana? Contoh. Cuma offer ni limited untuk 50 orang terawal yang buat pembelian hari ni sebelum jam pukul 12.30 hari ini saja. Urgency. Maksud dia lepas pukul 12 tak dapat. So orang rasa teruja, aku kena beli sekarang ni sebab ada offer 50%. Contoh, urgency. And then S apa? Scarcity. Scarcity ni apa? Nak nakut-nakutkan customer ataupun prospek yang tengah baca kita punya copywriting. Contoh macam mana scarcity ni? Scarcity. Okay. Scarcity. Aku punya idea pun lambat keluar malam-malam Okay, scarcity ni contoh kalau kita nak buat contoh. Scarcity ni kita nak nakutkan dia contoh dia kata cuma khas untuk 50 pengguna sahaja yang membeli hari ni. So 50, yang lepas tu tak ada. Ingat, design ni kita dah tak keluar lepas ni. So dalam copywriting kita bagi tahu, design ni dah tak keluar dah. So scarcity, menakut-nakutkan customer. Ataupun scarcity ni juga Abang Baby bagi contoh itu menakutkan. Lagi satu, scarcity ni akan menyebabkan dia terus nak beli dengan cara okay. Contoh kalau jual macam produk Abang Baby lah Abang Baby punya produk Clean Baby So Abang Baby cakap scarcity macam ni. Kalau ibu tak nak anak ada potensi untuk jangkitan kuman kat paru-paru, klik link di bawah untuk info lanjut. Contoh macam tu. So menakutkan customer. Okay. And then G itu apa? Guarantee. Guarantee ni maksudnya apa? Kita boleh bagi. Jangan risau. Guarantee ni maksud dia kita boleh bagi warranty. Contoh, kalau produk ni tak berkesan dengan anda, kami pulangkan duit 100%. So orang rasa you punya copywriting tu and the product you dia yakin nak beli. Sebab apa? Kalau tak berkesan, aku boleh return back. Okay, itu pertama. Kalau saiz tak sesuai, you beli kain ni tak sesuai dengan kami akan return 100% duit anda. Contoh. So orang lebih yakin. And then lagi satu apa? Jangan risau, warranty. Apa tu? Bunyi apa tu? Okay, contoh guarantee ialah jangan risau. Barang sampai baru bayar. Pun guarantee juga. Maksud dia yang sekarang orang tengah trend. Tak payah bayar dulu kak. Barang sampai baru bayar. Okay, itu antara 4 tujuan copywriting. Kalau you buat copywriting, kena ada elemen-elemen tu. Okay. Next. Okay. Okay. Nampak Okay, yang pertama, ada 7 sifat copywriting yang beremosi. Maksud dia elemen-elemen emosi yang bagus untuk kita masukkan dalam copywriting. Yang pertama ialah emosi gembira. Tengok ayat dia apa? Ya Allah, nyimak betul rasa bergebu-gebu ngapain aja ni. Rasa cheese melelehnya yang memang membelai lidah. Itu contoh. Maksud dia emosi happy. Kedua, kita boleh masukkan emosi sedih. Macam ni emosi? Ya Allah yang sedia tahu betapa sedihnya akak bila doktor veterina cakap kucing akak si Syajat ni terpaksa dibedah sebab terkena jangkitan kuman pada organ dalaman. Contoh, okay? So emosi sedih. Dalam copywriting bila you wujudkan emosi ni, orang dapat feel copywriting you. Nombor 3, emosi kecewa. Macam mana kita nak wujudkan emosi kecewa dalam copywriting ni? Ayat dia. Dah banyak kali saya mohon kerja tapi semuanya kena reject. Ramai yang cakap mungkin sebab kulit muka saya ni teruk. Ni contoh kalau you jual untuk masalah muka, kulit, jerawat kan. So you boleh gunakan teknik-teknik macam ni. Sampai penemuga pun tak nak pandang lama-lama muka saya, contoh. And then nombor 4, emosi marah. Emosi ada banyak kan. So geram betul saya bila awak ATM tak nak pandang saya walaupun dapat beli pomade yang paling mahal. Nampak? So siapa yang jual pomade? Sebab student ni suka jual pomade saya tahu. So saya buat copywriting untuk pomade. Okay. Pomade ni antara bagus you jual. Sebab apa? Market you kat keliling you je. Tapi sekarang COVID kan semua kat rumah. So tak guna juga. Okay, nombor 5, emosi takut. Takutnya saya bila dah tahu awet saya disahkan penyakit buasir. Sebab itulah semalam saya terus order vitamin kuskus ni. Contoh. Okay, kalau you jual produk kecantikan, you boleh gunakan elemen-elemen happening walaupun benda tu untuk takut. Okay, nombor 6, emosi apa you boleh pakai? Emosi buruk ataupun negatif. Stres, penat, itu benda-benda yang negatif. Betul tak? So you boleh pakai. Stres ni bila bagi tahu harga je customer blue tick. Bila follow up kena block.
agaknya saya kena belajar kot ilmu tentang copywriting contoh. Okey. Nombor 7, emosi jenis terkejut ataupun teruja. Wow, tak sangka betul. Baru pakai 2 minggu bengkung ni, pinggang saya dah ramping macam syajat. Contoh. So, bila orang baca headline macam ni and then benda tu menarik orang untuk baca seterusnya. Okey. Clear tak setakat ni? Okey. Okey, so kalau clear saya masuk kepada 7 sifat elemen dalam urgency. Urgency ni apa? Macam saya cakap tadi. Urgency ni untuk buat orang beli sekarang, bukan beli esok. Contoh, saya jual apa Okey, saya jual ni. Okey, saya jual Logitech mic ni. Okey, contoh. Apa maksud urgency? Ni supaya you faham lah. Urgency ni maksud saya jual Logitech mic ni, harga dia kalau kat pasaran almost RM189. Tapi untuk 5 customer yang terawal, hari ni yang payment saya pada pukul 10 malam ni, saya bagi dengan harga RM20 plus saya bagi 2 free gift, iaitu pen emas 1. Contoh, siapa nak? Angkat tangan. Maksud dia tak power lah urgency saya. So, benda-benda tu ialah urgency. Bermaksud untuk membuatkan orang beli sekarang, bukan esok. Okay? Urgency ni biasa kita letakkan dalam tempoh masa yang limit. You boleh masukkan elemen masa dalam untuk urgency ni. Elemen masa bermaksud ada certain period untuk you bagi. And then ada certain offer untuk dia dapat. Ada certain gift untuk you dapat. Ada 3 elemen. Kalau you nak buat urgency. Okay? Okay, yang pertama. Apa ayat-ayat ataupun keyword yang you boleh pakai untuk urgency? Last call, last call. Khas buat mami yang nak dapatkan milk booster dengan harga istimewa. Sempena promosi belah kocek suami. Contoh. Okay? So, elemen last call. So, dalam copywriting, you boleh letakkan dalam headline last call. Lepas ni, saya akan sharekan apa flow dalam copywriting. Apa you nak buat, macam mana, okay? Nombor 2, tinggal. Okay, tinggal hanya 3 kali lagi yang available bagi t-shirt ikan kekek mak ilo-ilo ini. 2 color iaitu pink belacan dengan hitam turquoise telah pun lesap dalam masa 5 hari. Pelancaran kami. Contoh, tinggal. Penggunaan, tinggal. So, nombor 3, bakal tamat. Benda ni yang bagus. Biasa ni. Okay, offer percuma. Beli 2 percuma 2. Bakal tamat. Sila confirmkan order Cik Puan segera, lambat tindak, rugi bertingkat-tingkat. Okey, ini saya bagi satu trik ataupun strategi. Contoh macam saya, sekarang ni tujuan kita buat copywriting untuk tarik orang, betul tak? Kalau you buat bisnes nak tarik orang je. Itu yang pertama. So, you faham tak apa maksud? Beli 2 percuma 2. Ada orang cakap, contoh beli 2 pasang kasut akan percuma 2 pasang kasut. Betul tak? Itu kalau you buat kat offline, memang tanpa-tanpa beli 2 kasut percuma 2 kasut. Tapi kalau online ni macam-macam you boleh buat. Beli 2 percuma 2 bermaksud tak semestinya you bagi benda yang sama 2. Mungkin you bagi 2 free gift. Ataupun 2 free item. Contoh free postage ataupun free apa-apa lah, e-book ke apa, free juga. So, tujuan utama untuk orang klik dan attract yang kita. Sebab kita nak dapat database. Okay, free ni macam-macam Jangan ingat, oh nak kena bagi 2 pula. Mana nak ni kan? So, kena pandai dalam copywriting. Nombor 4, kuota terhad. Masya Allah, hanya berbaki 15 tempat lagi sebelum kelas Taranum gaya Ustaz Prof Umar malam ni. Ditutup. Daftar sekarang jika serius nak tingkatkan bacaan Quran antum. Contoh kan. So malam ni Dr. Umar kena buat kelas lah. Kelas Taranum. Okay, contoh. Okay. And then nombor 5, kena ada limited time offer. Apa maksud limited time offer? Keyword dia, flash sale, super duper jimat. Krim anti penanggal ini hanya berlangsung selama 24 jam. Nak tengok saja atau nak jimat berganda. So, ada perkataan limited time offer. Kenapa dalam copywriting kita ada buat petak tu? Kalau you nak tahu, bila kita buat macam tu, mata orang, attraction, itu yang pertama. Bold, benda tu kita bold kan. And then kalau you buat underscore bawah dia, perkataan tu akan jadi bold. Maksud dia, bold tu kan? Bold. Bold, tekan B, bold. So, orang akan attract limited time offer. Benda ni limited time offer, orang akan nak tahu. Okay, nombor 6. Paling laris, perkataan paling laris. Kurta Hotahir edisi keluaran terhad Bombay Station ni telah terjual sebanyak 19,250 dalam masa 3 bulan. Stok dijangka sold out dalam masa terdekat. So orang rasa nak sangat beli benda tu. Okay, paling laris. Okay. And then bawah apa? Contoh you dah buat ayat headline macam tu, bawah dia nak tulis apa? 7 sebab kenapa anda kena memiliki baju Kurta Hotahir edisi terhad ni. Pertama, kulit yang menggunakan kain kapan, contoh. Kedua, menggunakan kulit unta. Dijahit dengan menggunakan benang sutera, contoh. So, itu antara teknik-teknik untuk bagi orang attract. Nombor 7, last sekali, fast selling. Yang ni biasa. Company-company besar suka guna ayat-ayat macam ni. Macam Shopee, dia suka pakai. Tak sangka betul, tak sampai sebulan Kak Ella lancarkan perfume janda sehari ni.
semuanya habis diborong pelanggan, sampaikan stok akak sini pun tak sempat pakai. Okay, itu antara elemen dalam agency. So you boleh letakkan dalam copywriting you. Okay, next, ada banyak jenis copywriting, tapi malam ni saya share sikit je sebab kalau nak share copywriting saja 2 hari pun tak habis. Sebab saya habiskan course ni untuk copywriting, saya lebih kurang 2 hari, and then bayaran dia sangat okay. Yang pertama, content. Copywriting jenis content. Apa maksud copywriting jenis content? Copywriting ni nak tunjukkan contoh you nak sharekan tips, info. Biasanya kalau produk baru orang tak kenal, biasa you kena dahulukan dengan konten. Kenapa tak boleh terus buat dengan offer? Sebab contoh, sekejap saya bagi contoh. Okay, Abang Baby jual binatang ni. Okay, nama dia Link Cat. Okay, tiba-tiba Abang Baby buat offer Link Cat ni dekat korang. Okay, offer. Harga asal RM89, tapi hari ni kita bagi RM15 saja offer. You tak tahu produk apa, function dia apa, so you akan rasa benda ni mahal. Okay, so bagusnya awal produk baru orang tak kenal, you kena share dengan tips, info, content. Copywriting jenis content lah. Sebab apa? Contoh, tahu tak harga binatang ni apa? Ni ialah satu produk Link Cat yang mana dia boleh rekod suara and then dia boleh main piano dekat atas kulit orang. You pegang tangan awet you, dia boleh main kat atas dahi dia. Itu power dia Link Cat ni. Contoh. So bila orang tahu info produk baru dia rasa nak beli. So dalam content, biasanya copywriting jenis content ni dia ada elemen-elemen yang kena pakai. Pertama, you kena pakai banyak tips, info. Lepas tu kena ada nombor. Macam saya cakap ni, 7 fakta cara nenek ini menggunakan bengkung adawiyah. Contoh. Okay. 3 cara student UTM ni kekal handsome di kelas sampai ke malam menggunakan pomade Adi Juma. Contoh. Okay, ada nombor. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, nombor menaikkan orang punya curiosity. Okay, itu nombor. Okay. Next, apa dia? Storytelling. Copywriting jenis storytelling ni, ialah cerita lah. Orang sebenarnya suka copywriting jenis macam ni. Lagi-lagi copywriting yang panjang dan gosip. Orang memang suka. Orang Malaysia ni memang suka. Contoh, nenek berusia 70 tahun ni dengan selambanya menghabiskan crunchy squeeze ni. Okay. Dengan tanpa membiarkan cucu-cucunya yang melihatnya. Contoh. Okey. Ataupun pakcik 79 tahun ni dah kembali berjalan selepas 5 hari berdisiplin menggunakan krim ajaib anti klomomo ni. Contoh. So, ayat dia seterusnya. Okey, contoh macam Abang Baby suka buat storytelling macam mana? Abang Baby suka gunakan elemen pertanyaan. Siapa ingat kisah baby ni? Contoh. Okey, story. Bila orang baca, siapa ingat kisah baby ni? Kisah apa? So orang nak tahu, baca seterusnya. Dalam storytelling, kena ada hooking teknik. Hooking teknik ni bermaksud, kena ada keyword yang boleh menyambungkan dengan perenggan ke bawah. Ambil kau ajar bahasa Melayu pula. Macam, contoh hooking teknik ni menyebabkan orang untuk rasa teruja untuk baca seterusnya. Contohlah macam ni. Perhatian untuk nurse yang ingin kekal cantik di hadapan pesakit. 7 rahsia. Contoh ayat dia. So attack nurse and then 7 rahsia bagaimana nurse di Ampang ini kelihatan cantik ketika inject dia punya pesakit. Contoh. So orang nak baca seterusnya. Contoh yang Abang Baby suka pakai untuk produk Abang Baby. Siapa ingat kisah baby ni? Okay. Ayat pertama. And then Abang Baby buat perenggan. Nanti Abang Baby ajar macam mana nak buat perenggan. Dia bukan perenggan macam karangan sekolah bukan. Dia kena ada letak dot and then next dia. Okay. Siapa ingat kisah baby ni? Dan macam-macam produk guna untuk masalah batuk kahak. Tak juga baik. Kadang malam nafas tidur, berombak. And then kadang-kadang terpaksa buat suction. Sedih sangat. Kadang esok nak pergi kerja pun penat cerita. Orang suka baca cerita. Panjang cerita pun okey. Yang penting ada hooking teknik. Kalau tak, orang bosan nak baca. Hooking teknik macam tu lah tadi. Menyebabkan orang nak baca seterusnya. Nombor 3. Okay, dalam storytelling juga, bagusnya you kena masukkan elemen-elemen kesensaraan, sedih. 80% kesensaraan, 20% ialah kejayaan. Okay, 80% daripada cerita tu mesti sedih. And then 20% ialah cerita happy. Maksud dia recommendation product, 20%. Contoh, Abang Baby nak buat recruit agent. Okay, Abang Baby cerita sedih. Okay, maksud dia, waktu PKP hari tu, saya diberhentikan kerja sebagai engineer. Tak tahu nak buat apa sampai terpaksa jual karipap kat tepi pasar.
Okay, kadang-kadang rasa give up. Kenapa nasib macam ni? Contoh cerita panjang. Okay, cerita sedih lagi. Ingatkan macam tu je sedihnya. Rupa-rupanya kereta kena tarik, rumah kena tarik. Okay, terpaksa pinjam along, benda-benda itu. Lagi sedih, lagi sedih. 80% kan, nak 80%. Tambah lagi, jadi 80%. Okay, and then last kali 20%. Tapi Alhamdulillah, lepas Abang Baby jumpa satu produk ni, jadi Abang Baby join, Alhamdulillah, dia punya founder dia sangat bagus. Dia guide A sampai Z. Abang Baby tak pandai bisnes. A sampai Z, founder dia guide, Alhamdulillah, Abang Baby berjaya buat income sebanyak 100,000 setiap hari, contoh. Okay, so orang suka baca sedih, sukses. Orang suka macam tu. So kalau dalam jenis story, you kena guna elemen macam tu. Okay, so macam mana nak dapat? Paling bagus gunakan testimoni customer. Testimoni customer sendiri, Abang Baby tak ajar untuk menipu dalam copywriting, tapi kena pakai benda yang real. Yang tadi itu contoh, so jangan pakai pula. Maksud dia, kalau nak buat cerita ataupun story ni, ambil daripada customer. Contoh Abang Baby punya customer, dia kata dia pakai 3 kali sapuan untuk anak dia muntah kahak. So Abang Baby buat cerita, tunjuk kat customer. Okey tak, betul tak cerita ni? Betul, dia kata. Okey, so baru kita guna. So yang tu lebih halalan dan thayyiban. Okey, so janganlah buat benda yang salah. Okey. Dalam dalam storytelling juga, you kena masukkan elemen VAK. Apa maksud elemen VAK? Mesti you tahu, visualize. Maksud dia, benda suruh orang bayangkan. Kadang malam tu terpaksa, kadang malam orang akan terfikir ataupun terbayang. Okay, malam tu. Okay. A apa? Suara, auditory. Visualize, auditory dengan kinetic. Suara apa? Kadang-kadang tengyang telinga anak menangis. So orang tu bila baca you punya copywriting, dia macam ada dekat situasi tu. Okay, dengar hujan rintik-rintik kena kat bahu, sejuk sangat. So dia rasa benda tu. And then K apa? Kinesthetic, feel. Macam tu lah. Sedih sangat. Okay, bila tengok anak macam ni, okay, penat. So benda-benda macam tu you kena masukkan dalam elemen storytelling punya copywriting. So VAK, visualize, auditory, kinesthetic. Okay? Banyak. Credibility. Apa maksud credibility? Kalau you nak buat copywriting untuk jenis trust, produk baru kena ada credibility. So nak lawan dengan produk kompetitor, kena ada copywriting jenis credibility. Contoh, Abang Baby gunakan nama Profesor Dr. Umar hari ni, contoh. Profesor Dr. Umar hari ni mengiktiraf produk UBaby sebagai produk pilihan Pak Emma 2020, contoh. So credibility, orang baca, wah bestnya. Okay. Alhamdulillah, malam ni Najib telah beli produk UBaby dengan sebanyak 1,000 unit untuk disedekahkan, contoh. So wah, Najib pun beli, so orang lain pun nak beli, kan? So contoh. And then kenapa copywriting jenis credibility? Supaya kita boleh menonjol ataupun kita boleh orang lebih trusted untuk membeli yang kita. Itu credibility punya. So dalam credibility kita boleh masukkan angka juga. Contoh, 90% sold out dalam masa 3 hari. Penangan offer pecah poket suami, contoh. Okay, so benda macam tu orang rasa trust, credibility. Gila ramai orang beli produk dia ni dalam copywriting. Ini gambar kena macam mana? Gambar kena stok banyak-banyak tengah packing banyak-banyak. Yes, this is credibility punya posting. Credibility ni biasanya kita guna untuk tarik agent dengan stokis. So kalau you ada produk and then you nak cari bawah-bawah you, yes, this is the way, credibility. And then people motivation. Contoh people motivation ni maksudnya copywriting yang boleh memotivasikan orang. Contoh macam tadilah cerita kejayaan, kisah jatuh bangun. Okay, tapi you boleh gunakan keyword-keyword ni. Contoh yang pertama, jika, kalau, nak tahu, nak tak saya share 7 cara kempiskan perut dalam masa 2 jam. Contoh, tanpa perlu berlari di futsal, di gelanggang futsal, contoh. So people motivation, orang suka juga benda-benda ni. Perhatian kepada lelaki buncit di UTM, siapa yang nak kecilkan perut dengan cara minum vitamin C ni, contoh. Okay, so benda-benda macam tu people motivation punya copywriting. Okay, ada banyak lagi. Kita ada USP. USP ni unique selling proportion ataupun unique selling point. Apa bezanya produk kita dengan produk lain? Contoh produk Abang Baby dengan produk orang lain. Produk Baby yang lain semua warna putih. Abang Baby punya warna hijau. Sebab apa? Kita gunakan aset daun gelenggang. So boleh masukkan kelebihan produk kita dalam copywriting tu supaya orang lebih teruja. Next, copywriting jenis engagement untuk minta orang like, share. Okay, and then boleh cerita pasal problem. Copywriting jenis problem ni penat kan? Bila dalam kereta tunggu jam,
tak tahu nak buat apa. Alhamdulillah, lepas jumpa gadget ni, hilang rasa bosan dalam kereta. Contoh. Okay, jenis masalah, problem. And then offer. So kalau you nak buat copywriting jenis offer, bermaksud yang ni bila you produk dah kenal ataupun produk yang you jual ni common. Contoh produk makanan yang common. Orang tahu produk makanan tak mahal. So boleh buat offer. Tu orang suka. Okay, tapi kalau produk yang baru macam krim anti penanggal ke, krim apa tu hilang jeragat ke, krim buncit ke, orang nak tak boleh terus offer. Kena bagi orang kenal dulu baru boleh bagi offer. Sebab benda tu susah nak jalan. And then next, testimoni punya copywriting. Okay. Contoh copywriting testimoni. Dah 3 malam, apa tu, baby Aina tak tidur lena. Sampai esok nak kerja pun ngantuk kat office. Okay. Alhamdulillah lepas guna krim ni, Aina dah boleh tidur lena. Kisah Puan Nur. Contoh. Kisah Puan Nur. Maksud dia, kisah Puan Nur. Lepas tu ayat bawah, nak tak saya share macam mana Puan Nur selesaikan masalah anak dia. Macam tu. Okay, itu testimoni. Maksud dia kita ambil testimoni customer, kita olah jadi ayat. Okay. Okay, ini formula untuk buat copywriting. Nama dia Aika. Aika ni apa? Ada belajar ke kat universiti? Ada belajar tak? Kita belum ajar lagi lah. Tak tahulah sebab kita masukkan dalam Go E-commerce. So kalau di Go E-commerce yang MDEC tu, AIDCA ni memang sepatutnya dia ajar lah. Okay. Bagus. Bagus. Sebab saya dulu waktu start bisnes, waktu awal pun saya masuk dengan MDEC. E-usahawan. Itu bagus. E-usahawan, dia betul. E-usahawan dulu dia guna AIDA asalnya. Betul dia tukar yang AIDCA sekarang ni. Betul-betul. So yang ni saya dapat daripada kelas yang saya masuk, memang best, and then saya apply. And then Aika ni ialah pertama copywriting untuk attention. A ialah attention, untuk tarik perhatian orang. Okay. So copywriting kena ada headline. Attention A ni, Aika ni sebenarnya dia punya headline lah. Pertama, bila orang tengok gambar, dia akan baca headline dulu. Headline tak best, orang tak akan baca copywriting yang panjang tu. So, contoh headline yang best. Contoh. Bagaimana nenek umur 75 tahun ni kurus selepas menggunakan jus Al-Ruqyah ni, contoh. Okay. So, orang kata, benda ni nenek 75 tahun dah nak mati dah, kenapa boleh kurus? Contoh. So, dia akan baca next. Okay, contoh. Bagaimana student UTM ini kurus tanpa berdiet tapi meninggal selepas mengamalkan contoh. So ayat tu tergantung, ada orang nak tahu apa seterusnya. Orang suka. Itu A ialah attention ataupun kita panggil headline. I ialah interest. Okay? Interest. Biasa interest ni you boleh buat macam ni. Kalau dalam copywriting, interest ni kita letak di bahagian intro. Nanti saya share lah. Saya tunjuk. Dalam ni lah senang saya tunjuk dalam ni. Okay, A ialah headline. Attention itu ialah headline. Maksud dia, headline ni you boleh letakkan nombor macam saya cakap tadi. 7 sebab kenapa wanita di Malaysia susah nak dapat pasangan selepas tamat PhD. Contoh. Okay. Ini tips bila menggunakan bengkung ataupun kain tudung Fariha. Contoh. So headline yang membuatkan orang nak tahu. And then I ialah intro. Intro ni macam mana? Okay, sekejap. Intro ni biasanya, kalau headline, headline ni biasanya kita gunakan 1 ke 2 patah perkataan saja. Okay, 1 ke 2 patah perkataan pula. Apa tu orang panggil baris. Okay, kalau you buat dalam copywriting, headline ni you boleh buat 1 ke 2 baris saja dekat social media. Kenapa tak boleh lebih? Bila terlalu lebih, headline ni tak power. Makin pendek headline, makin power. Okay, contoh. Nak tak saya kongsikan 3 cara kulit kekal bersih, contoh. Okay, benda macam tu, simple. Headline kena ada 2 line, kemudian headline kena huruf besar. Kenapa huruf besar? Sebab nak membezakan headline dengan sub-headline. Sub-headline ialah ni, intro. Okay, so headline yang pertama ialah, nanti saya tunjuk full copywriting supaya you nampak benda ni, okay. So headline ialah untuk membezakan ataupun untuk grab attention orang. Sebab tu tadi ialah attention. Okay. Kedua, I ialah intro. Intro ni macam mana? You boleh letak 3 ke 5 paragraf kesinambungan daripada headline you. Contoh, contoh yang biasa kalau kita boleh pakai intro macam ni. You boleh letakkan you punya product knowledge ataupun story juga dekat intro ni. Okay? Kemudian D ialah
desire ataupun content, you boleh letakkan content. Content ni macam mana? USP produk you boleh letak, okay? And then kemudian C apa? C ialah okay. C ialah untuk convince orang. Macam mana nak convince? Recommendation. Nanti saya bagi tahu. A ialah action ataupun CTA. Okay, so dalam copywriting, so kita pergi satu-satu. Pertama, headline ni. Headline ni satu ke dua patah perkataan, satu ke dua baris, kemudian huruf besar, boleh juga letak nombor supaya ada curiosity. Kemudian intro. Intro you boleh letak 3 ke 5 paragraf, okay? And then di bahagian D, desire, kita boleh masukkan FAB, maksudnya features and benefit produk kita ataupun USP. Okay, ada tak sini yang minat untuk mencuba produk AAA ni contoh, okay? So itu dalam desire. Kemudian letak untuk C ialah convince. Macam mana kita nak convince customer untuk beli produk kita dalam copywriting? Pertama, kita kena letak testimoni, okay, ataupun endorsement, dapat kelulusan KKM, apa lagi, artis guna, so endorsement, benda-benda macam tu orang suka. And then A ialah action. Action kena letak elemen tadilah OURSG, offer, urgency, scarcity dengan guarantee. Okay, okay, so ni saya tunjuk satu contoh yang panjang je. Saya buka yang saya dah buat, sharing. Saya share lagi sekali, mana aku punya copywriting panjang ni. Okay, ni. Contoh copywriting. Okay, nampak dah. Okay, contoh copywriting ni kan. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Okay, so kita pergi. Yang pertama tadi apa? Ialah flow dalam copywriting. Pertama kena ada headline. Inilah headline. Dah macam-macam produk, try. Tapi batu anak tak juga kurang. Headline, itu headline yang pertama. And then dalam headline, lepas headline, kenapa saya letak titik? Supaya nak membezakan headline dengan sub headline. Kalau you perasan dalam copywriting orang, orang kena baca see more baru boleh nampak. So tujuan dia untuk orang engage. Bila orang klik see more, baru masuk dia engage. Okay, so dalam yang tengah ni ialah dia punya info ataupun I dia, interest. Kadang-kadang mesti ibu terasa give up kan, penat, stress dengan kerja lagi, plus anak tak sihat. Betul ke ibu mengalami masalah ni? Okey, pertanyaan. Anak muda batuk semua, dah macam produk try tapi tak baik, risau produk yang baik. Okey, ini ialah info. Okey, kemudian D, desire. Desire kat mana? Kat sini. Macam mana kita nak bagi orang tu minat? Okey, dengan produk kita. D, ketahui 3 sebab UBB terbaik untuk bayi anda. Pertama, kedua, ketiga. Kita boleh letakkan USP. Kalau you jual kain batik, letaklah you punya USP kain batik you. Kalau you jual pomade, you letaklah USP you punya pomade. Okay? And then, C, convince. Convince. Macam mana kita nak convince? Tadi macam saya cakap, letak testimoni ataupun credibility punya ayat. Kalau ibu nak tahu, dalam masa 4 bulan saja, UBB dah bantu lebih 10,000 bayi di Malaysia. Contoh. So, orang rasa, bagusnya. Contoh. Okay? Bukan tu je, krim ni juga diuji, disahkan bebas bahan kimia berbahaya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contoh. Sebab apa? Benda tu untuk convince orang. So, ialah tadi C. Kemudian A ialah action. Maksudnya nak suruh customer bertindak. So, apa dia? Dah tak perlu susah lagi cuba macam produk. Jom klik link ni untuk kami bantu sediakan ibu. Oops, lupa nak beritahu. HQ sediakan exclusive gift untuk 50 ibu terawal PM hari ni. Contoh, nampak? So, dalam copywriting, kena ada elemen yang tadi tu. Offer, urgency, scarcity, guarantee. Dekat sini saya tak gunakan elemen scarcity. Tapi saya gunakan elemen urgency. Eksklusif gift untuk 50 ibu yang terawal hari ini. Itu contoh. Ni letaklah dia punya link WhatsApp. Okay, next. Haus pula. Tak boleh ya? Okay, next. Copywriting journey story. Dia punya flow sama. Okay, macam saya cakap. Ingat lagi tak malam tu, baby tu cungak-cungak. Okay, punca sebab batuk berkahak. Sampai doktor kata kalau lambat boleh kena jangkitan kuman kat paru-paru. Headline. Okay, headline. Nampak huruf besar semua. Atau kalau nak sedap, you boleh buat macam ni. Perhatian. Perhatian.
Lepas tu, tapi jangan buat ni lah. Ingat lagi tak? Contoh perhatian kepada ibu yang ada baby 2 tahun ke bawah. Headline dia. Tahu tak? Boleh letakkan persen. Tahu tak 80% baby yang ada masalah batuk kahak kalau dibiarkan lama boleh menyebabkan jangkitan kuman pada paru-paru. So orang nak baca seterusnya. Rasa kan bila lambat pergi kerja, bila bos marah sebab apa kurang tidur contohlah. Okay? Cerita. So ini ialah cerita, jenis storytelling punya copywriting. Benda ni mula time balik kampung hari tu. Anak saudara ada yang batuk juga. Baby pula mudah sangat berjangkit. Dah almost sebulan dia cerita tengok Siang tu baby macam okey je, asalnya batuk kahak. Okay, cerita. Kemudian last kali baru ada tengok yang pelitnya lepas 3 kali baby Aina muntah. Okay, bukan. Kat sini saya nak. Okay, tapi rupanya sekejap je. Lepas 2 hari buat session, still baby Aina batuk dan nafas tersekat-sekat. Dan macam-macam ikhtiar. Saya cuba. Sampailah Kak Ipah suruh try satu krim ni. Nampak? Recommendation. Kat sini. Yang peliknya lepas 3 kali sepan, Aina muntah kahak selambat. Kalau ibu ada masalah sama macam Aina, boleh ikhtiar dengan krim baby. Baru ada suruh ni. Okay, hari tu Kak Ipah dia beritahu. Bulan ni UAB ada promosi Jimat 20 kalau ambil sekarang. Boleh PM nombor ni. Tak nampak macam kita menjual sangat. Okay, storytelling jaranglah kita nak cerita macam hard selling. Biasa storytelling ni more kepada soft selling punya copywriting. Okay. Okay, sekejap. Okay, kita balik kepada slide kita. Okay. Okay, ni contoh copywriting jenis story juga. Ni saya buat untuk lecturer UTHM, saya buat bantu untuk dia punya kedai makan. Jenis story. Saya nampak story ni tak semestinya kena panjang. Pendek pun orang suka. Kita tengok saya buat. Assalamualaikum semua. Ingat lagi tak kisah baby ni yang asalnya eczema tapi disebabkan alergik. Krim ni guna bla bengkak bla bla bla. Membantu lebih selamat tu. Boleh share UAB semua manfaat. 1,900 orang like, 675 komen. Copywriting jenis story. Kalau nak tengok saya ada buat untuk klinik. Mana ni kot klinik. Ni klinik. Story tapi jenis headline dia pertanyaan. Siapa pernah pergi klinik ni? Ni saya attack orang batu pahat saja. Nak share pengalaman tadi. Anak dua-dua sihat. Dah 2-3 hari tak kebah. Anak pula jenis takut jumpa doktor. First time pergi klinik ni. Ini copywriting jenis story dan recommendation. So kalau you ada buat bisnes yang ada produk ataupun ada kedai, di kedai makan ke, you nak buat bisnes yang macam outlet, you nak suruh orang datang, kena ada recommendation punya copywriting. Bagus. Okay? Contoh, kalau saya nak buat copywriting jenis storytelling untuk student UTM. Okay. Menyesal baru tahu. Headline dia, menyesal baru tahu. Orang akan start tanya. Okay. Dah lama cari universiti yang memang provide A sampai Z. Okay. Yang guide betul-betul. Yang nak bila lepas habis belajar senang nak dapat kerja. Susah nak cari universiti macam ni. Akhirnya jumpa juga. Nampak tak? Ayat recommendation. Lepas tu, universiti ni sebenarnya kat Johor. Baru dapat tahu hari tu dapat tawaran. Dah lah kos murah. Lepas tu lecture je pula pengalaman. Memang rasa beruntung sangat. Nampak? So kalau korang yang nak further study, part time memang recommend sangat masuk kat UTM space. Benda macam ni kalau you buat post, benda tu boleh senang je jadi viral. Plus, bila ada dalam story tu ada benda yang sedih, lagilah senang jadi viral. Okay? Ini saya buat, and then Alhamdulillah doktor tu cakap dia baru buka dia punya klinik, ramai orang datang. Orang dah tahu, orang batu pahat tahu. Okay, yang ni pula akak ni, dia buat bisnes nasi ayam. Dia buat nasi ayam ni untuk bantu anak dia ada masalah sakit, kanser kalau tak silap saya. Okay, anak dia ada masalah kanser. So saya bantu dia buat posting. Bukan semua orang Melayu bisnes locate. Headline dia, tertanya-tanya. Pernah tak lepas beli makan COD, punyalah sedap. Bila sampai makanannya indah khabar dia rupa. Nampak macam saya nak condemn akak ni punya copywriting tak? Ni recommendation punya copywriting. Bukan tak nak support bisnes orang kita, tapi banyak yang suka ambil kesempatan. Lagi-lagi time macam ni. Tapi saya nak share. Nampak? Baru recommendation. Saya nak share. Hari ni saya ada order nasi ayam dengan akak ni. Nasi ayam dia jual RM3 je. Tapi yang saya pelik, ayam dia lagi besar. Banyak tak lokek. So kalau you buat bisnes makan pun boleh guna macam ni. Tengok gambar yang saya pakai. Pemilihan gambar dengan copywriting. Saya buat gambar ayam tu ada bulat. Kenapa? Sebab nak minta orang grab attention. Itu strategik dia. Okay, grab attention. Tapi saya jarang buat copywriting macam ni kalau saya tak beli. Memang saya dah beli, saya dah rasa memang sedap, baru saya buat.
Tapi kalau you buat copywriting untuk mengia-iakan benda yang tak sedap, bila orang beli tak sedap, insya-Allah bisnes akak tu longkok dengan kau pun longkok. So hati-hati, okay? Business recommendation ni make sure copywriting jenis recommendation ni make sure you buat betul-betul bila you dah try benda tu bagus. Jangan mengiakan benda yang salah. InsyaAllah susah nak pergi. Ini Alhamdulillah. Lepas saya buat posting tu, saya dapat, nampak ni tag dekat Facebook, visual storyteller. Yang dapatkan badge tu daripada group, you kena banyak engagement and then story you menarik untuk orang baca. So saya dapat 1900 like and then 289 komen. Sekejap je masa tu, okay? So untuk dapat benda-benda macam ni, you kena buat copywriting yang buat orang tertanya-tanya, ada elemen nombor, curiosity. So itu antara benda yang penting lah dalam copywriting. Okay, so balik kepada asal, formula dia senang je. Dalam copywriting kena ada elemen ni. Pertama kena ada headline, kedua intro. Intro ataupun orang panggil sub-headline, and then nombor 3 content. Content ni boleh masuk lah pasal produk ke, F&B ke. Nombor 4 recommendation, last kali baru CTA, call to action. Nak suruh customer tu buat apa? Klik WhatsApp ke? Nak suruh letak komen PM ke? Tinggalkan nombor ke? Isi maklumat kat Google Form ke? So CTA tu maksud dia call to action. Nak suruh orang bertindak, gunakan elemen OURSG tadi. Offer, urgency, scarcity, guarantee. Okay. Okay. Kalau you buat contoh. Kalau you buat copywriting, ni antara gambar-gambar yang you boleh guna. Yang berpengaruh. Kalau you nak rekrut, you nak ajak team. Okay, contohlah Anissa Izwanis kan. Anissa Izwanis, dia kata, aku nak cari dropship ni, aku agent, aku nak cari dropship. So macam mana nak pakai? Cari gambar bersama produk. Buat posting. Alhamdulillah hari ni produk aku laris contoh. Bukan nak show off, tapi inilah nama dia, posting-posting yang boleh tarik orang untuk join kita. Okay, bukan nak show off. Okay. And then nombor 2, gambar bersama customer. Contoh pergi COD kat Christopher. Ni Christopher ambil gambar dengan aku. Upload. Alhamdulillah hari ni customer Christopher beli 50 unit pula tu. Dia pakai untuk tambah panjangkan rambut. Contoh. Okay. And then nombor 3, gambar parcel. You boleh letakkan gambar parcel. Tak kisahlah gambar parcel 1 ke, 2 ke, 10 ke. Ambil gambar, upload. Sebab apa? Itu ialah benda-benda yang berpengaruh. Maksudnya orang baca you punya, orang follow you, baca copywriting, gambar you, dia kata, oh you memang betul-betul buat business. Okay. And then nombor 4, gambar selfie nak pergi COD. Tengah naik motor. Okay guys, jumpa kat Temerloh. Tengah nak COD ni dari UTM nak ke Temerloh. Nak hantar kek lapis. Contoh. Tak sampai ke Temerloh kau dah accident. Okay, contoh Okay, nombor 5, gambar payment dengan customer. Contoh customer, Alhamdulillah dia bagi resit kat kita, screenshot, upload. Alhamdulillah hari ni aku dapat buat hasil 10,000. Customer payment 10,000 untuk beli nasi empit contoh. So benda-benda tu menarik orang untuk join. And then bila you buat macam tu, ramai akan tertanya, kau buat bisnes apa? Especially kawan-kawan keliling kita. Itu yang best. Okay. And then nombor 6, gambar WhatsApp customer nak beli produk. Contoh dia punya conversation. You boleh screenshot, upload juga benda tu. And then nombor 7, gambar testimoni customer. Sebelum ni ada mata bengkak, lepas pakai kau punya krim, hilang mata bengkak dia kan. Dengan mata-mata hilang. So boleh upload. Tak ada masalah. Nombor 8, gambar stok yang banyak. Gambar stok banyak ni biasanya kita tak ada. So macam mana nak dapat? Senang saja. HQ tolonglah ambil gambar kau punya stok banyak-banyak. Letaklah awet seorang kat situ. Settle. Suruh dia ambil gambar, kita pakai gambar tu. Tak ada masalah. Bagus. Okay? Gambar buku kira-kira. Kenapa nak ada gambar buku kira-kira? Supaya orang nampak kita ni bisnes dengan serius. Ambil gambar. Alhamdulillah. Hari ni sale macam nak masuk Rasa macam nak berhenti pula belajar UTM. Contoh jangan berhenti pula. Okay? Okay. So, itu sedikit sebanyak tentang copywriting. So, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita continue kepada next slide tentang strategi nak pakai dekat marketplace. Soalan tak boleh dekat chat tu? Okay, saya lupa nak ingatkan. Esok, tim saya ada buat kelas Facebook Ads. Yang mana kalau you belajar kat luar ni, untuk satu sesi separuh je dalam 500. Tapi saya nak buka untuk student UTM free je. Sebab itu untuk saya punya team stokis. So you boleh join untuk you dapat ilmu tu. Sebab kalau you nak belajar sendiri memang pertama you belajar kat internet tak sama dengan you belajar dengan experience-nya orang. Tapi bukan saya ajar lah, saya punya team. So yang apa yang dia ajar ni real story. Apa yang berlaku dekat FBX sekarang, paid marketing, apa yang berlaku kat market sekarang, real story. Kenapa pentingnya ilmu ni?
You tahu tak kan, kalau you nak tahu, bila saya buka company ramai gila graduan, ada yang macam-macam background apply kerja. Sebab apa? Tak dapat kerja. Itu pertama, persaingan. So alternatifnya memang peluang bisnes tu banyak. So why not you belajar ilmu ni, and then lepas kalau tak dapat kerja, contoh you boleh apply ilmu yang you dapat tu. Sangat powerful. Okay. Okay, so ada soalan tak setakat ni? So lepas ni saya bagi link untuk siapa yang nak join. Cuma je. Kelas malam juga esok. Ada soalan? Ya, siapa tu? Faris. Faris. Dengar tak? Faris. Dengar Faris. Handsome tau. Kita Faris. Macam mana pula peranan function emoji dalam writing tu? Power. Contoh macam platform Facebook kan, orang letak emoji, letak gambar-gambar yang ada kat phone kita tu. Apa function dia sebenarnya? Apa yang buatkan kita attract kan? Tu sahaja. Okay, bagus soalan Faris ni. Saya lupa nak share. Sebenarnya emoji ni apa? You nak macam kalau orang baca dia ada feeling. Contoh kalau you buat emoji menangis, apa orang baca? Sedihnya. Lepas tu ada emoji nangis. Kan? Anak guling-guling kat lantai selepas pakai pel. Contoh macam tu kan. Ataupun sedihnya bila awet reject sebab rambut tak belah tengah. Contoh. Betul ada buat gambar nangis. Emoji tu bila orang baca lebih sampai berbanding ayat saja. So bagus penggunaan emoji ni. Tapi macam mana nak guna emoji ni? Pertama, emoji jangan terlalu banyak. Contoh atas nangis, bawah ketawa, sini masam, yang ni bela. Banyak sangat mesej susah nak sampai. Biasanya saya akan pakai dua. Pertama dekat atas headline, saya suka pakai headline, gambar api, offer, letak gambar api terbakar. Okey, itu emoji. Kalau dekat free gift boleh letak emoji, gambar hadiah pun boleh. Lagi satu, saya nampak dekat gambar pun boleh letak emoji besar-besar nangis. Pernah tengok tak? Orang kena tangkap, and then benda tu jadi viral. Lepas tu dia ada buat emoji nangis. Besar-besar, dia tutup gambar orang tu. Sebab apa? Bila orang scroll, pertama yang dia nampak ialah gambar. Baru dia baca copywriting. Okay, headline yang pertama. Kedua, gambar, copywriting. So emoji ni sangat powerful dalam copywriting, dalam gambar yang you pakai. Okay? Even dalam closing. Closing, kalau you pakai sangat powerful. Contoh, kesiannya kak, kan? Suami reject je. Sabar kak untuk masalah kegedukan ni, jangan risau kak. Saya ada satu solusi untuk akak. Gambar nangis. Tanda kita bersipati. Dalam closing pun bagus guna emoji. Okay? Copywriting ke, gambar ke, script closing ke, sama. Bagus sangat emoji ni. Okay? Okay, soalan lain. Afiq Mazuki, mana Afiq Mazuki? Tak nampak kan? Okay, kita tak apa. Afiq Mazuki tidur. So, saya continue dengan strategi. Okay. Yang ni, kelas ni, yang ada Saya nak tanya. Saya yang tanya lah. Yang lain tak nak tanya, saya tanya. Okay, apa beza, ada beza tak kalau kita nak buat copywriting bagi Facebook dan juga Instagram? Okay, ada. Okay, behavior pengguna tak sama Copywriting kat website pun tak sama. Copywriting kat email pun tak sama. Okay, yang pertama, kalau penggunaan angka, kalau tadi kan saya cakap, kena letak dekat headline ada nombor-nombor. Okay, kalau dekat Facebook, nombor yang paling cantik you nak pakai nombor 5, nombor 7 dan nombor 9. Nombor 7, nombor 9. 7, cara kuruskan berat badan tanpa ambil ubat. Contoh, 7, 9. Kenapa copyright kat Facebook 7, 9? Sebab dekat Facebook, kebanyakan audiens memang suka baca panjang-panjang, 7. Okay? Tapi kalau dekat Insta, 3 ke 5. Kalau nak share tips, 3. 3 tips cara kekal comel menggunakan pomade Aladdin. Contoh 3. 5 cara anda kekal fokus dekat dalam kelas tanpa tidur menggunakan vitamin X ni, contoh. 3 ke 5. Sebab apa? Bila banyak, Instagram orang dia bukan macam tu. Ini behavior yang kita dapat. 3, 5 Instagram, and then berapa tadi? 7, 9 dekat Facebook. Lagi satu, 11 ke atas. Ataupun 13, nombor besar. Kat mana? Dekat blog, website. Orang kan suka search kat Google. Biasa dia pergi website kan. Itu panjang-panjang orang suka. Sebab orang memang nak cari info. Tapi kalau kat Facebook, panjang sangat pun tak okey. Contoh you tak, 23 tip cara kuruskan badan. Mampu orang tak baca ni. Okay. Kat email pun sama. Email orang dah jarang buka. Kalau tak banyak-banyak, tak boleh. Okay. Email marketing pun power juga. Okay. And then, mostly yang saya perasan, audience yang ada sekarang dekat IG, mostly umur dia 35 tahun ke bawah. Orang IG ni. Bayi-bayi korang lah. Saya tak ada IG. Saya tak main IG sangat sebab saya orang tua.
So saya orang tua memang kat Facebook. Okay. Kan? Datuk Umar kan? Betul? Ke Datuk Umar ada IG? Ada. Oh, orang muda lah Datuk Umar. Perasan muda. Sekarang ada. Okay, bagus. Tak, sebab sekarang ni memang kalau kita ajar pelajar pun, pelajar banyak menggunakan Instagram jugalah. Even the Betul. current trend ni banyak juga yang guna Twitter dan paling latest TikTok. Okay. Bagus kalau you ada TikTok. Saya pun baru nak start buat TikTok sebab apa? Bukan yang berjoget-joget tu. TikTok dia ada banyak. TikTok business. Yang mana dia bagus sebab apa? Reach dia lagi tinggi. Dia macam Facebook yang dulu-dulu. You post satu semua you punya follower nampak. Yang dulu. Sekarang you post satu seorang pun tak nampak. Facebook sekarang. Jahat ni Facebook. IG pun sama. Facebook, IG, WhatsApp, Facebook dah beli. So benda tu trend akan sama. Okay? Jangan risau. Okay. So kita continue. Dah 9.30. Allahuakbar. Jom kita pergi ke next seterusnya. Habis apa cerita ni? Okay, sebentar aku pulang. Okay, marketplace. Okay, jom. Okay, sebentar. Okay, jom. Okay, kalau tak ada soalan, saya continue dengan FB Marketplace. Trik dengan strategi. Yang ni, you cari kat mana-mana pun tak dapat. Sebab apa? Yang ni kita buat, kita dapat result, kita share. Trik strategi dia. Sebelum macam mana nak bagi posting lepas kan. You dah belajar copywriting, macam mana nak guna? Kalau you tak tahu kan. So, post tak ada orang nampak. So, antara yang bagus platform ialah Facebook Marketplace. Okay, yang pertama. Dekat Marketplace ni, ada banyak item yang you boleh jual. Ni antara item-item dia. Saya make short sebab tinggal. Tadi kita start berapa? 8.30, 9.30, 10.30. Okay, 10.30 ada sejam. Okay, kita ada boleh jual kereta, korang nak jual property boleh, korang nak jual apa-apalah pun boleh. Tapi ada barang yang dilarang oleh Facebook juga. Contoh, okay, ni antara barang-barang dia, you boleh jual free stuff. Contoh, you nak bagi barang percuma pun boleh letak kat Marketplace. Contoh, siapa ni? Mazlin, dia nak bagi tudung percuma untuk UTM, budak-budak UTM. Yang tak pakai tudung. Stop ni contoh. Contoh kan. So, letak je free stuff. Siapa berminat untuk dapatkan tudung ni, datang kat college kedua contoh. Okay. You boleh bagi jual pet supply. Pet supply ni bukan haiwan peliharaan. You boleh jual makanan kucing, you boleh jual sangkar kucing, okay, rantai apa benda boleh jual. Tapi animal tak boleh jual dekat Marketplace Facebook. Dia macam Shopee jugalah. Shopee pun ada rules. Ada barang-barang tak boleh. Fake item tak boleh. Okay. And then sporting goods ni macam alat-alat sukan ni boleh bagi jual juga. And then toys dengan game ni macam-macam toys dengan game you boleh jual. Contoh you ada remote car, remote control ke. Tapi kalau toys macam adult toys tu tak boleh jual. Contoh so adult toy tahu kan apa tu adult toy? Kalau tak tahu nanti PM tepi. Okay. Adult toy tu memang tak boleh jual lah dekat Marketplace sebab nanti you punya Facebook Marketplace akan kena ban. Okay. Kemudian item yang dilarang ni tadi. Alkohol, item yang kau tak nak jual. Contoh, kau tak nak jual tapi kau pergi post. Contoh teka-teki. Kau nak jual teka-teki. Mana boleh jual teka-teki kan? Jual binatang, tak boleh tadi. And then you jual drugs, tak boleh. You jual benda-benda yang health and beauty punya produk sebenarnya tak boleh. Contoh, you jual picagari. You pergi kat dalam UTM punya makmal, you rembat, you pergi jual picagari. Tak boleh. You jual penimbang sains punya tak boleh. Jual teleskop tak boleh. Okay, benda-benda yang melibatkan health, beauty and science ni susah lepas. And then melibatkan organ manusia tak boleh. Contohnya nak jual urine, air kencing manusia tak boleh juga. Jual kuku tak boleh. Kuku tiruan boleh. Okay. Okay, ni saya share result saya dengan tim saya buat. Tengok. Okay, nampak tak? Ni video 7,214 view, 9,342. Kita tengok conversation 178, 102. Tengok Alamak. Terganjak pula, sorry. Okay, kita tengok ni. Berapa? 9,577, 300 conversation. You tahu apa maksud 300 conversation? Bermaksud 300 orang message kau. 300 orang message nak tanya pasal produk. Tengok macam ni. Tadi 9,000 view dia, tapi 300 orang message. Ni 26,000. 26,000, kau rasa berapa message? Ini zero cost. Abang Baby tak ajar kau paid marketing dulu. Zero cost dulu. Okay, and then 13,715. Nampak? Ada yang tinggalkan nombor. Okay. So, powerfulnya marketplace ni, kalau kena trik strategi dia betul, you memang sukses kat sini. Sebab apa?
kalau you nak tahu, untuk dapatkan satu conversation, kalau you main paid marketing, kos dia RM5 ke RM3 untuk dapat satu nombor. RM5. Mungkin you bayangkan, kalau you kali dengan 300, berapa ribu you kena spend FB Ads baru dapat 300 orang message you. So ni zero cost. You tak perlukan keluarkan modal, tapi you perlukan trik strategik je. Okay. Yang best dia tengok di sini. Nampak? Besar patutlah. Okay. Tips nak naikkan rating dekat marketplace. Contoh you buat post listing dekat marketplace, macam mana tips nak bagi orang lain nampak? Problem dekat marketplace ialah orang tak nampak you punya listing. Okay, yang pertama, kena guna real picture, bukan gambar Google. Apa maksud real picture? Gambar yang you ambil pakai selfie, pakai telefon, bagus. Gambar yang you ambil gambar produk you pun bagus. Jangan ambil gambar Google. Pertama, problem dia ada isu copyright. Kedua, ada isu ID. Dekat gambar tu ada ID. So bila dia detect benda tu, you punya reach terus rendah. Itu strategi dia dekat marketplace. Kedua, title dengan tajuk. Title, nanti saya buat tutorial terus. Okay? Lepas ni kita buat tutorial. Kalau tak, you tak faham. Title dengan tajuk ni bermaksud, lepas you buat listing, title dia. Kalau boleh tajuk yang menarik plus tajuk yang refer kepada masalah. Kalau you bukan jual produk kesihatan, you produk yang contoh macam baju, you boleh tajuk yang macam apa? Baju borong. Perkataan borong, murah, orang suka search dekat marketplace. Walaupun harga dia mahal, tak ada masalah. Yang pertama, pentingnya untuk dapat conversation. Okay, itu trik dia, gambar dengan tajuk. And then nombor 3, nanti dekat marketplace listing, you kena letakkan description yang fokus pada masalah. Contoh, kalau you jual produk macam kecantikan, memang ada masalah lah. Cara atasi masalah kusam. Copywriting tadi you boleh letakkan bahagian description yang you buat tadi. Okay, description. Nanti kita tunjuk tutorial, jangan risau. Nombor 4, penggunaan hashtag, boleh letak nama produk kompetitor. Contoh, Mazlin jual kek Mama Sap. So ada lagi satu orang jual kek Dihani. Mazlin kata aku nak fight Mama Sap juga. Kau letak hashtag Mama Sap. So bila orang search Mama Sap, dia naik nama kek kau, Dihani. Sebab apa? Kita letak nama produk kompetitor dekat dalam copywriting. Itu bagus keyword hashtag tu. Nombor 5, penggunaan teks pada listing. Nanti dekat bahagian you upload marketplace nanti, dia ada penggunaan teks. Teks ni bermaksud apa keyword-keyword yang bila orang search nak nampak. Dia macam hashtag juga. Okay, contoh kalau siapa tu? Christopher, dia jual earphone. Okay, you boleh letak benda yang seakatan. Contoh apa? You boleh jual mic. Orang search earphone, dia akan nampak mic you. Ataupun you jual iPhone, you boleh jual apa lagi? Komputer, laptop, so benda-benda yang related. Okay, bila orang search laptop, dia nampak earphone you. Itu strategi dia. And then nombor 6, bila you buat listing and then you kena share ke group. Okay, tapi ada strategi dia. Kalau nak share ke group, jangan cari group yang ada admin. Okay, jangan cari group yang ada admin. Kalau you cari group ada admin, biasanya listing you tak lepas. Biasanya setengah group ada group berbayar dekat Facebook ni. Okay, nombor 7, kalau view dekat listing you tak naik, mata yang nanti bila you buat tak naik-naik, tukar lokasi setiap 1 jam. Itu strategi dia. Contoh, you buat listing tadi dekat Batu Pahat, tak naik view, tak ada orang tengok. You tukar, edit lokasi, pindah pergi Johor Bahru. Tempat yang penduduk ramai. Itu antara strategi yang bagus. So, bila penduduk ramai, orang nampak. Okay. Nombor 8, you boleh buat boost listing. Boost listing ni ialah paid marketing lah. Dekat dalam marketplace sendiri, you ada boost listing. Macam saya punya marketplace dah tak ada boost listing. Sebab apa? Saya ni kuat sangat, nakal. Saya suka test listing dekat marketplace. So banyak kali break Facebook punya rule. Apa berlaku? Saya punya boost listing dia tarik. Tak ada. Saya dah kena, nama orang panggil soft ban daripada Facebook. Soft ban. So saya punya boost listing, Facebook dah tarik. Saya dah merayu-rayu minta pun dia tak bagi juga. Jahat je sebenarnya. Okay. And then nombor 9. Pilih lokasi kepadatan penduduk tinggi. Macam tadi saya cakap lah. Pilih Johor Bahru, Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Ipoh, bandar-bandar besar. Tapi yang saya nampak, kalau you nak tahu strategi yang paling best yang sekarang saya jumpa, Sabah Sarawak paling power. Sebab apa? Daripada analisis yang kita orang buat, sekarang ni orang buat iklan, dia tak suka letak Sabah Sarawak. Sebab apa? Susah nak post. Ini disebabkan COVID juga. Sabah Sarawak, ada setengah post tak masuk kawasan. So bila you buat location kat Sabah Sarawak, reach besar. Sebab iklan tak banyak kat Sabah Sarawak. So bila you letak, reach besar. So orang lebih mudah untuk nampak. Ni strategi yang you kena buat. Okay. Dah juga aku macam.
Okay, pertama, tips elak kena spam dari Facebook kalau you buat dekat marketplace ni. Macam mana? Yang pertama, elakkan duplicate listing. Dekat marketplace, kalau kat Shopee you letak 50 krim benda yang sama you jual pun tak ada masalah. Tapi kat marketplace tak boleh, Facebook. Contoh, Abang Baby jual handphone ni. Abang Baby dah publish. Lepas tu Abang Baby nak jual lagi handphone ni. Tapi Abang Baby nak letak dekat Kuala Lumpur. Tadi Batu Pahat nak Kuala Lumpur. Tak lepas. Sebab apa? Facebook detect duplicate listing. So cara nak elakkan duplicate listing macam mana? Tadi listing pertama kat Batu Pahat ambil gambar macam ni. Listing kedua dekat Kuala Lumpur Abang Baby ambil gambar sengit sikit, ada gambar lain. So supaya Facebook tak detect item yang sama. Itu strategi dia. Okay. And then macam mana nak elakkan duplicate listing juga? So tajuk. Contoh tadi listing nombor 1 you pakai tajuk masalah kembung perut. So tajuk kedua, sorry kita jual handphone kan. Okay. So tadi listing 1 you letak Huawei Mate 20 Pro. Contoh Mate 20 Pro murah contoh. Dekat listing nombor 1. Listing nombor 2 jangan pakai Huawei atau Mate 20 Pro murah. You cakap lelong. Contoh lelong Huawei Mate 20 Pro Blue Mate baru contoh macam tu. Supaya Facebook tak detect. Okay. Ataupun boleh letak serial number berbeza supaya Facebook punya algoritma tak boleh baca. Nombor 2, elakkan penggunaan keyword yang sensitif. Apa maksud keyword sensitif? Contoh, keras, buruk, agama tak boleh. Contoh Islam, Cina tak boleh dalam copywriting. Dia tak suka. Melayu, tak boleh. Orang asli tak boleh. Keyword-keyword sensitif tak boleh. Contoh, keras, londe, menggelebih, buncit, tak suka. Facebook tak suka benda-benda tu. And then scan and win, lucky spin, macam judi punya tu kan, tak boleh juga. Keyword tu sensitif. So biasanya tak lepas. Nombor 3, elakkan gambar sebelum selepas. Apa maksud gambar sebelum selepas? Contoh gambar sebelum ni muka berjerawat, selepas muka bersih macam Aladdin. Tak boleh. Sebelum selepas tak lepas dekat marketplace. Facebook tak suka. Kalau you nak buat juga, dia punya position jangan nampak sangat. Contoh sini muka depan, tapi nombor 2 muka kiri macam ni. Sebelum selepas, lepas. Nanti insyaAllah lepas. Okay? Nombor 4, elakkan obvious action. Apa maksud obvious action? Facebook tak suka robot yang buat kerja kita. Okay, sekarang ni ramai sangat robot. Contoh, obvious action ni maksudnya, you klik banyak-banyak. You buat listing banyak-banyak. You delete banyak-banyak. Itu obvious action. Facebook tak suka. Okay? And then you buka kat laptop, you buka dekat telefon, obvious action. Ada 2 banyak. And then buka kat laptop kawan pula, 3 obvious action. Nanti habis punya. Facebook dengan marketplace habis. And then nombor 5, elakkan delete listing, create listing serentak. Contoh you nak delete, tak best lah listing ni, delete. Lepas tu ada 10, you nak delete. Dia akan detect obvious action juga. Okay, tak boleh. Last sekali, elakkan listing item yang dilarang. Macam tadilah, ada produk-produk yang tak boleh. Okay. Panjang lah. Okay, so Abang Baby tunjuk lah supaya korang lebih faham. Abang Baby terus tunjuk. And kita share cara nak buat. Kita pergi terus cara nak buat. Ni okay, Google Chrome. Kita pergi Google Chrome. Okay, so ni lah marketplace you. Okay, kat mana nak jumpa? Okay, ni step by step Abang Baby tunjuk. So korang dapat nanti. Okay, yang pertama, kalau korang nak cari marketplace, yang pertama dekat atas ni. Atas ni. Okay, marketplace, ataupun kalau tak ada, you boleh pergi dekat bawah ni, belah kiri. Kalau kat phone tu, kalau tak ada, cari lah button plus tu, memang ada marketplace. So, contoh kita pergi kat marketplace. Klik. Ini antara item-item yang dijual. Kalau you nak cari agent, betul kalau ada produk-produk yang murah, produk makanan, you bagus jual kat marketplace. Contoh jual pairs, benda tu bagus kat sini. Okay. Okay, apa beza? Ni ialah today picks. Apa maksud today picks ni? Bermaksud pilihan pengguna untuk hari ni. So, bila you dapat today pick, contoh dekat Skudai you dapat today pick, apa yang berlaku? Orang yang pergi search Skudai, semua akan nampak listing you. Sebab listing you ada dekat top. Strategi kita nak dapatkan listing dekat top. Itu strategi dia. Okay, yang pertama. Okay, kalau belah kiri ni pula, you akan nampak semua item-item yang you boleh jual. Okay, you boleh pilih lah kategori. Contoh, siapa? Mazli nak jual baju. Okay, kita jual baju. Apparel. Okay. So, ini kita nak tengok lah apa baju yang jual dekat Batu Pahat. Okay, so you boleh setting juga. Nak dekat Batu Pahat ke, nak tukar location ke. Ini kalau kita sebagai pengguna nak search item. Tapi kalau kita nak buat listing, ni create button, new listing.
And then pilih, dia ada 4. Satu, item for sale, vehicle, home, job opening. So biasa kita pakai ni, item for sale. Okay, next. Atas ni, gambar you boleh masukkan 10 gambar. Tapi ingat, gambar yang you dah pakai nombor 1, tak boleh pakai untuk listing yang nombor 2. Gambar pertama saja. Kan ada 10 kan? So gambar pertama boleh pakai sekali saja. Gambar yang ni you nak pakai untuk listing nombor 2, 3 tak ada masalah. Sebab Facebook akan detect duplicate listing. Okay? Itu gambar. So macam title tadi, macam saya cakap, title kalau boleh fokus kepada masalah ataupun benefit produk. Contoh, produk betul apa? Krim hilang jerawat mamasap. Contoh, jerawat mamasap. Mamasap. Murah. Ataupun viral. Ayat-ayat macam tu menarik orang. And then price, you boleh letakkan harga produk tu. Kalau produk you terlalu mahal, jangan letak terus. Okay? You boleh letak kosong. Kenapa kosong? Supaya orang search daripada rendah ke mahal, you punya listing akan ada kat top. Strategi dia. Kategori. Kalau boleh pilih kategori yang sesuai, jangan pilih kategori beauty and health. Sebab apa? Dia punya review akan jadi lama. Facebook tak suka. Beauty and health punya produk ni biasanya sensitif. So jangan pilih benda tu. Saya dah pakai, memang kadang-kadang 2-3 hari tak habis review. And then condition you boleh pilih new ke ataupun lama. Description ni you boleh letak you punya copywriting. You boleh, kalau you tak nak letak copywriting, you letaklah info produk saja. USP ataupun dia punya ni lah. Kemudian dekat last kali bahagian WhatsApp tu jangan letak. Link WhatsApp jangan letak kat sini. Sebab apa? Dekat marketplace bila you letak link WhatsApp dia akan jadi hidden. Orang tak nampak juga. So buang masa. So macam nak buat, you letak nombor WhatsApp je. Okay, itu strategi dia. And then product tags. Ni tadi saya cakap tu, you boleh letak. Contoh tadi Christopher jual earphone. So Abang Bibi letak laptop. So orang sell laptop nampak Christopher punya earphone. And then Mazlina jual baju. So letak baju kurung. Ataupun kebaya. Orang sell baju kebaya nampak baju kau. Okay, Mazlina, sorry. And then location boleh pilih macam Abang Bibi cakap, attack Kota Kinabalu, Sandakan. Okay, benda-benda sana tu sekarang ni tengah bagus. So you attack. Kalau you malu, orang nampak you berniaga, you boleh hide from friend. So orang, kawan-kawan you tak nampak apa, you post kat marketplace. Nakal kan? Okay, so, and then publish. Tapi ingat, trik dia yang tadi saya ajar. Marketplace ni senang, tapi trik dia yang tadi yang saya ajar. Kalau you tak faham yang trik tu, sebenarnya you rugi. Sebab benda tu kita test and error, sampailah kita dapat algoritma dia. Okay? Panjang sebenarnya lagi. Okay, setakat ni ada soalan tak? Nabila Aziz, Nabila Syarizal, ada soalan? Ada soalan tu. Dia kata gambar yang sama tak boleh gunakan untuk hari tersebut je ke? Hari esoknya boleh tak guna gambar yang sama? Tak boleh. Siapa ni? Aisyah Yasin. Gambar ni Facebook detect based on ID. You dah guna gambar tu dekat marketplace. Ini marketplace bukan grup-grup. You dah guna gambar pertama macam tu, Facebook dah ada capture dah. You post yang kedua memang kantoi. Okay, dia akan detect juga. So better tak payah. Lagi satu, kalau gambar tu yang you pakai tu reject. Contoh you pakai gambar sensitif. Gambar muka orang jerawat teruk, you ambil gambar. Facebook reject. And then you buat listing nombor 2 pakai gambar tu. Dia akan detect juga. Okay, sebab gambar tu memang tak lepas. So you pakai pun tak akan lepas. Okay. Okay, ada soalan lagi tak? Okay. Ada soalan? Lain macam pun korang ni. So, ada limit ke kalau post, dia tanya tu, ada limit ke kalau post dekat Facebook? Okay, Anissa Izwanis. Okay, bagus soalan ni. Ada limit ke? Sebenarnya ada limit. Kalau tak pandai memang habis. Pertama, limit dia macam ni. Apa tu, Anis? You jangan buat obvious action dekat Facebook. Contoh, you post dekat listing kat marketplace 1 pukul 10. 1 minit you post lagi. 2 minit you post lagi. Obvious action. Facebook tak suka. Facebook ingat kau gunakan software untuk post. Okay, ada banyak software yang boleh bypass algoritma tu. So, kalau boleh jangan post serentak. Macam saya cakap tadi. Limit dia macam ni. Limit dia kalau boleh ada gap masa. Tu saja. Sebenarnya you nak post banyak-banyak tak ada masalah. Nak share banyak-banyak tak ada masalah. Ada limit masa. Contoh share yang pertama ke grup pukul 10. 10 suku share satu lagi. 10.30 share satu lagi. 10.20 share satu lagi. Boleh. Tapi kalau share, sadaqallahul azim, memang kena block.
Itu biasa berlaku. Kemudian, kalau ayat tetap sama dikira duplikat ke, okey Aina Nur Amira, Aina Amira. Yang pertama Aina, kalau dekat marketplace ni, ayat headline dan ayat description dia akan detect. Okey? Tapi biasanya Abang Baby perasan, headline ni yang memang kerap di detect. Kalau description jarang. So, bergantung kepada account. Yang pertama bergantung kepada account. Kalau you punya account ni banyak kali buat salah, Facebook review, berkemungkinan kau buat ayat yang sama dekat description, dia akan detail, check duplicate listing, terus tak lepas. Macam Abang Baby punya team Abang Baby jarang kena block dengan Facebook. So bila dia buat description sama pun lepas. Tapi gambar memang dia punya rule tak boleh sama dengan dia punya tajuk, title tak boleh sama. Itu trik dia. Okay. Kalau kita nak try customer selain Malaysia, boleh ke? Contoh market Indonesia. Muhammad Faris, bagus. Memang boleh. Contoh, macam mana? Ni trik dia. Letak location Indonesia, lepas tu, kalau dia minta post ke, apa yang panggil? Apa tu? Ada satu tempat tu. Palembang ke, Sarike ke, Abang Baby tak ingat. Memang orang sana, orang Indonesia, dia memang mudah untuk ambil. Orang Brunei pun senang nak ambil kat situ. So, isu dia ialah postage. Biasanya postage nak post tu mahal. So kalau you dapat provider yang murah, bagus. Okay, ada banyak provider, contoh Ninja Van, you ada Century, you ada DHL, you ada Skynet, you ada Post Laju, you ada JNT. Tapi yang pengalaman kita pakai yang sekarang ni memang top JNT. Kalau COD, kita suka pakai Ninja Van. Maksudnya barang sampai baru bayar. Kita suka pakai Ninja Van. Kalau nak buka akaun Ninja Van, ada trik dia. Nanti saya share lah, tapi untuk you saya tak saja buka lagi lah. Okay, kalau kita nak try, tu je lah soalan. Lagi soalan? Saya share ni benda yang real story, okay? Ada tim saya yang boleh buat 3,000 satu malam daripada marketplace saja, okay? Okay, so rugi kalau you tak faham benda ni, sebab benda ni you pergilah cari kat Google ke, memang tak jumpa benda ni. Sebab ni based on kita try and error. Kita ada tim, memang tugas kita untuk try algoritma Facebook, okay? Okay, ada soalan tak? Kalau tadi saya nak tanya soalan. Okay. Pertama, saya nak tanya you all, sekarang ni you ambil course keusahawanan kan? Boleh tak saya tahu berapa margin yang you dapat untuk setiap produk? So saya akan plankan strategi untuk you malam ni. Siapa yang berminat saya nak sharekan strategi dia malam ni, insyaAllah you boleh dapat hasil. Tapi seorang je, sebelum saya continue untuk next. Okay, tak ada, so tak nak aku share. Okay. Berapa lama? Ada soalan pula tu. Okay, Faris. Berapa lama Faris? Senang Faris. Dia benda ni bergantung pada rezeki. Jadi yang pertama kau kena faham lah. Kedua, benda ni boleh terjadi dalam masa 1 saat pun boleh. Kau cakap dengan orang tu, kalau orang tu yakin dia akan beli. Faris So sebenarnya berapa lama nak dapatkan sale pertama ni bergantung kepada kita. Bergantung pada ilmu yang kita ada. Makin pandai kau, makin banyak lah kau boleh buat sale. Kalau kita ada ilmu sikit je, macam tu lah. So, kalau you nak tahu, permulaan saya bisnes, sale pertama saya teka berapa ringgit. Bila saya berhenti kerja, ni cerita berhenti kerja Okay. Saya berhenti kerja, saya buat bisnes offline, jual karipap. Apa yang berlaku? Sale pertama saya jual dekat bazar, pasar tani. Saya jual pagi-pagi. Pukul 8 dah pergi masuk, and then pukul 10 saya habis. Saya hanya dapat RM24 saja jual karipap. Itu sale pertama saya. Okay, Alhamdulillah. Next day, saya jual lagi. Pam, 600. Nampak? Okay, tapi bila saya kata, 3 jam aku boleh buat 600, maksudnya power lah. Bila saya jumpa circle yang betul, saya jumpa kawan-kawan saya yang boleh buat dalam masa 3 jam, 200,000. 3 jam, 400,000. Nampak angka-angka ni macam tak ada logik. Tapi nanti kalau you ada masa, you boleh search lah nama-nama yang kawan-kawan saya ni, mahram. You boleh tengok satu hari 2,000 parcel, satu hari dia boleh buat 1 juta pun ada. Okay, ada teknik-teknik dia. Okay, teknik-teknik. Nanti kalau cakap ni, tipu lah. Ada macam-macam teknik, okay. Kita nak try, okay, jap. Berapa lama masuk tu dapat kedah? Okay, 2, 10. Boleh ulang balik tak soalan yang tuan offer tu? Connection saya tak berapa strong. Okay, soalan yang saya tadi, apa produk yang jual, berapa margin yang you ada? Saya plankan strategi you untuk malam ni. Macam mana you nak dapatkan first customer you? Seorang je. Jantina main peranan tak? Siapa lebih kuasa beli? Okay, Muhammad Faris, senang je. Kuasa membeli dekat perempuan, bukan lelaki. Tapi, ini pengalaman saya,
perempuan ni lebih mudah membeli sebab apa? Pertama, dia ada sumber source second income. Kat mana? Kalau dia dah kahwin, of course suami dia. Kalau dia tak kahwin, dia bekerja, of course. Kuasa membeli memang kuat kat perempuan. Walaupun dia tak ada duit, dia memang akan adakan duit tu untuk membeli. Kalau you nak tahu. Lagi-lagi contoh, hari ni Fareha punya tudung nak buat offer, satu helai RM1. Dah tak ada dah dalam poket, dah habis lah, memang tak ada RM1. Pinjam RM1, aku nak beli tudung Fareha offer ni. Nanti aku pulang balik ujung bulan. Nampak? Itu perempuan punya. Kalau lelaki, jarang lah. Okay? Behavior. Memang jantina mainkan peranan lah. Okay, kalau tak ada saya continue. So soalan yang saya bagi tu rugi you tak dapat ambil. Okay, saya continue lah. Okay. So, tadi kita dah pergi kat trik strategik kat marketplace. Okay. Apa cara kalau you nak buat posting dekat marketplace ni tapi you still nak pakai gambar yang sama? You cakap, bos, saya nak pakai gambar sama juga. Pertama, kalau you nak pakai post item yang sama. Yang pertama, pastikan tukar gambar. Maksudnya gambar angle yang berbeza. Background yang berbeza. Contoh gambar Huawei tadi dengan muka saya. Nombor 2, muka dengan tuan rumah pula. Pun boleh. Lepas. Dia detect. Lepas. Benda berbeza. Baju kali lain. Lepas insyaAllah. And then, tajuk dan description pun sama. Kena tukar. Itu trik dia. Nombor 2. Kalau nak tukar lokasi, nak bagi view naik. Okay, marketplace ni isu dia satu je. View tak naik, bermaksud you punya listing tu tak power. Okay. Cuba posting dummy produk. Apa maksud dummy produk? Contoh lah tadi siapa tu? Mazlin, dia jual baju tidur. Contoh baju tidur. Baju tidur tu contoh seksi. Buat tak lepas. Facebook tak suka kan bila you buat tak lepas. Banyak kali you punya marketplace akan kena ban. So macam mana nak bypass algoritma Facebook ni? Pertama mudah saja. Pertama you buat dummy listing. Dummy listing macam fake listing. Okay, contoh lah. Mazlina kata, aku jual baju tidur ni tak lepas lah. Aku nak try letak aku punya tudung ni. Tudung ni sebenarnya tak nak jual pun. Tapi nak buat fake supaya Facebook bagi lepas. Nak betulkan algoritma dia balik. So you buat fake listing yang mana you jual tudung tu dengan harga RM5. Ramailah orang PM. So bila orang PM, you delete listing tu. Supaya algoritma dia betul balik. Maksud dia, you ni ada listing yang lepas. Bukan tak lepas je. Bila terlalu banyak tak lepas, insyaAllah Facebook you hilang. So itu cara trik dia. Nombor 3. Kalau you nak buat trik marketplace ni, you kena banyakkan post jenis engagement, pertanyaan, like, share, komen. Itu strategi dekat marketplace juga. Okay? Kalau you list ke grup-grup, ada copywriting yang kata, okay, kalau korang berminat nak dapatkan e-book percuma, tolong sharekan listing ni. Biasa kita bagi e-book percuma. Okay? Nombor 4, jangan jual ataupun gunakan gambar-gambar yang sensitif. Benda-benda yang saya cakap highlight tadi. Okay? Gambar, item, tak boleh, jangan guna. Okay, so ada 3 jenis ban dekat Facebook ni kalau you nak tahu. Macam saya dah kena soft ban. Soft ban ni saya punya boost listing kena tarik. Saya nak renew listing saya pun dah tak boleh. Kenalah merayu kat Facebook, tulis panjang, Assalamualaikum Facebook, tolong aku nak aku punya marketplace punya boost, tak dapat. Okay, so tak dapat. Susah nak dapat bila dah buat nakal ni. And then shadow ban ni bermaksud bila you buat listing, you seorang je nampak. And you refresh ada satu. Ada satu lah orang tengok. Padahal itu diri you. Orang lain tak nampak listing you. So hati-hati. Bila listing tak naik ni, view tak naik, kaedah dia ialah kalau you kena shadow ban, memang you share ke location banyak-banyak pun memang tak naik. Itu shadow ban. You seorang je nampak. Okay, buat penat je. You buat listing macam mana pun takkan nampak. So strategi dia pertama boleh pakai account lain. Kedua boleh pakai VPN. Tahu kan VPN? So you bypass you punya IP address supaya dia tak detect benda yang sama. Okay, biasa dia lock based on IP address. Okay, and then nombor 3, full ban. Full ban ni kalau you kena, marketplace you tak ada, Facebook you pun boleh potensi untuk tak ada juga dia ambil. Okay, dekat marketplace juga kita ada batch. Macam dekat Shopee lah, dia ada preferred seller, okay, super seller. So kalau kat marketplace ni pertama dia ada very responsive. Kalau you dapat 30 mesej yang masuk, you balas kurang daripada 1 jam, you akan dapat ni pingat ni. Pingat very responsive. So nanti bila seller masuk, you akan nampak lah. Very responsive. And then, dia nombor 2 ialah super seller. Super seller ni maksud apa? You ada lebih daripada 10 item. Pingat-pingat ni, you boleh nampak. Sebelum ni, kebanyakan orang tak nampak sebab apa? Facebook tak nak orang, customer nampak fake review. Sebab kebanyakan customer, ataupun player dekat Facebook kan, dia suka bagi fake review. Suruh kawan yang komen. So, Facebook dah hilangkan benda tu. And then nombor 3, community recommended batch. Bermaksud kalau you buat marketplace, 3 kali orang beli and then 75% daripada orang yang beli tu semua positif punya komen. So you akan dapat community recommended batch. Okay.
tadi saya dah tunjuk. Kalau marketplace you tak available, apa nak buat? Pertama, you pergi dekat ni. Kalau Facebook yang lama, you boleh pergi kat report, review, help and support. Product and features, and then marketplace and report. Itu kalau you punya Facebook lama. Kalau Facebook yang baru, you pergi kat report, review, help and support, report problem. Okay? You pergi kat bahagian kanan, 3 tu, you search je, report, review, berarti help and support, report problem. So nanti adalah message yang you kena hantar kat marketplace. Okay. Nombor 2, kalau you buat listing, kalau you tengok listing tu ada link WhatsApp and then you nak dapatkan nombor, macam ni kan saya cakap dia, letak link nanti dia jadi hidden kan. So cara dia, trick dia, klik button share punya listing, copy and then paste dekat link tu dekat Google Chrome. So bila you paste kat Google Chrome, dia akan ambil browser punya view. Bila browser punya view, you akan nampak dia punya link tu. Okay. Nombor 3, kalau listing selalu kena reject, macam saya cakap tadi, buat dummy listing. Bukan untuk menjual, tapi untuk betulkan algoritma Facebook tu. Okay? Okay, so setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Hai, semua senyap ni. Ada soalan tak ni? Itulah saya cakap, memang jadi. Saya tanyalah. Faris lah. Okay. Kalau kita punya, saya ada problem sekarang ni, saya tak nak post dekat group Facebook ke? Facebook Facebook group. Okay. Sebab dia cakap apa? Saya tak ingat. You jahat ni, you buat obvious action ni, you share banyak-banyak group Saya banyak like banyak group. Cuma tak nak belajar kena. Sampai saya kena sebenarnya tak boleh post lah. Tapi saya still boleh view. Saya boleh view posting orang lain lah. Saya minta komen sikit macam mana nak repair. Nangis. Jangan nangis. Itu jangan nangis. Kalau fail boleh nangis. Yang pertama Faris, benda ni bila you main zero cost, pertama, bila you like banyak-banyak page, you join banyak-banyak group, obvious action macam saya cakap. Facebook tak suka. So, kalau you nak join banyak-banyak group, buatlah satu hari tu boleh buat 10 join group saja. Sebab bila you join, Facebook ada data you. Join banyak-banyak group. Lagi-lagi group yang ada admin. Lepas tu you tak approve. Lagilah. Okay, so cara dia biasanya lepas 7 hari dia akan dapat balik you punya Facebook features tu. Maksudnya you boleh post balik kat group selepas 7 hari. Dia bergantung kepada apa yang you buat. Kalau you buat ni terlalu banyak, macam kami punya team, kita orang suka reply komen banyak-banyak sebab kita guna teknik guerrilla. Guerrilla ni ramai-ramai post, ramai-ramai komen. So Facebook detect obvious action, semua yang post, semua tak boleh komen lepas tu. Dia tarik 7 hari. Lepas tu dapat balik. So sama juga macam case kau Faris. Kalau kau dah post kat Facebook group and then kena ban macam tu, bersabarlah 7 hari. InsyaAllah boleh. Okay? Kalau tak boleh juga, senang. Ada 2 tips. Pertama, beli akaun Facebook orang. Kalau you nak tahu, team marketing kita orang semua beli. Siapa yang nak jual Facebook dia? Okay, RM50 kita orang bayar. Siapa nak sewa Facebook dia, kita bayar RM50. Kita buat. Sebab apa? Bila main paid advertising ni, algoritma Facebook ikut akaun, kalau you nak tahu. So, team marketing kita orang memang setiap, kadang-kadang sebulan ada 10 akaun. Okay, kad kredit ada 10. Banyak. Okay, sebab memang main benda tu. So, trik dia macam tu lah. Kalau dah kena block, pertama, boleh dapat selepas 7 hari. Lepas 7 hari tak dapat, boleh report review. Kalau tak boleh juga dapat, apa yang you boleh buat, beli akaun orang, okay, and then tukarlah nama dia pun boleh. And then nombor 4 yang biasa saya buat, jangan buat akaun baru pakai wifi yang sama, laptop yang sama. Itu trik dia kat Facebook. You pakai wifi yang sama, you pakai IP address yang sama, laptop yang sama, akaun yang sama, you buka akaun baru pun dalam masa tak sampai 1 hari, akaun yang baru kena flag juga. Itu trik strategi. Okay, hope dapat. Benda ni tak ajar kat luar, tapi memang benda ni dah berlaku kat kita orang, memang kerap. So kita orang tahu macam mana nak bypass. Okay, ada soalan lagi? Tok Umar pun terkeluar. Astagfirullahaladzim. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, okay, saya nak share something lah. Okay, pertama,
sebab you still tak nampak real environment dekat luar, apa yang berlaku sekarang, sebab you still belajar. Macam Mazlin dah habis belajar ke? Mazlin dah belajar? Saya student veteran. Student veteran. Okay, student veteran. Okay, saya ada juga student UTM kerja dengan saya, dia ada PhD. Okay, dia ada PhD fizik. So PhD fizik ni tak banyak industri yang ada. Tapi kalau betul-betul dah cari memang ada lah. Cuma sekarang ni COVID. So banyak orang terkesan. So ni nasihat saya lah. Kalau you tak tahu real situation kat berlaku kat sekarang. Pertama, kalau you student yang tengah belajar, you kena ambil ilmu-ilmu pasal bisnes ni sangat serius. Okay, apa yang berlaku bila you tak dapat kerja, you akan ada side income. Saya boleh sharekan you teknik macam mana yang nak buat RM10,000, RM50,000 macam mana. Tapi kalau you tak minat, saya nak buat tu macam mana kan? So itu saya punya tip lah. Sebab apa? Bila saya dah berhenti kerja, ni saya berhenti sendiri sebab saya cari masa. Saya tak cari duit, saya cari masa. So saya berhenti, apa yang berlaku pada saya sangat struggle. Dengan komitmen RM7,000 setiap bulan, saya struggle. Saya jual macam-macam. Saya jual kerepek, saya jual karipap kat tepi jalan, saya buat live, jual mainan tu, yang nampak mainan-mainan semua saya buat. Sampai still tak boleh tampung saya punya komitmen RM7,000 sebulan. Okay? Sangat struggle. So kalau you dapat ilmu-ilmu yang saya cerita ni, sebenarnya kalau kat luar, you nak ambil kelas beribu. Apa yang saya ajar ni, kadang-kadang you tak habis belajar lagi, nak ambil kelas advance, dia minta bayar lagi RM10,000, RM10,000. Okay? Aisyah nak tanya ke? Kalau kita nak mulakan sesuatu bisnes lah, kita baru lagi, so kita jadi dropshipper kan. So kita nak kena guna dulu barang tu untuk kita buat business. Kita nak kena guna dulu barang tu ataupun kita just copy je apa yang disuggest oleh kita punya HQ ke, and then terus masuk kat FB kita ke, mana yang lebih baik? Okay, benda ni bagus you punya soalan ni bagus Mazlin, sebab benda tu saya buat. Okay, pertama pertama tulis benda ni, saya rasa benda ni berguna untuk you. Pertama, kalau margin produk you mahal, tinggi, margin produk you tinggi, okay, dia sebenarnya dropship pun boleh jadi jutawan kalau you tahu. Dropship pun jutawan dengan strategi yang betul. Kalau produk ataupun margin you lebih daripada RM50, maksudnya untung. You jual satu produk ni, you untung contoh RM60, RM70, RM80, RM100. Cara pertama untuk dapatkan banyak gila duit dengan cepat ialah dengan paid advertising. Okay, itu yang strategi yang pertama. Nanti saya berbalik pada soalan you. Itu yang pertama, you buat paid advertising jenis message dan e-commerce. E-commerce ni bermaksud apa? Pergi ke sell page ataupun website, orang beli melalui website, you belajar pun duit masuk. Okay, ni saya tunjuk apa yang dropship saya buat. Okay, hari ni saja dia buat, tengok 200, mana nampak ke? RM292. Free je. Dia tak buat apa-apa, dia tak promote pun, dia hanya tekan tinggal, dia bekerja. RM292. Itu strategi yang pertama. Kalau margin besar. Kalau margin rendah, apa yang you boleh buat? Zero cost. And then cari dropship juga. Okay, walaupun you dropship, you cari dropship bawah you. Okay, and then you applykan benda-benda ni. Yang pertama, soalan you tadi, kalau aku jual produk orang, perlukah aku beli dulu? Try. Okay, pertama siapa ni? Mazlin. Ikut produk. Kalau produk untuk kesihatan, wajib kita try. Sebab apa? Takkanlah kita nak tak pakai tapi kita boleh jual. Bila you pakai, you tahu tekstur dia macam mana, condition dia macam mana, warna dia macam mana. Bila nak explain kat customer lebih yakin. Berbanding you tak pernah pakai. Kak, krim ni panas ke tak jap saya tanya HQ. Susah. So better you beli satu. Kalau produk tu terlalu mahal, okay, cara kedua ialah tanya you punya agent ataupun leader. Kak, krim ni warna macam mana? Okay, kadang-kadang student ni dia tak mampu. Kadang-kadang nak keluarkan duit RM50 beli produk tu, Allah, kan mahal kan? So boleh tanya leader ataupun you punya agent, macam mana produk ni, bau dia macam mana, supaya bila customer tanya, you dapat explanation yang betul. Okay, sebab dalam closing, product knowledge paling power. Product knowledge you tak power, susah nak closing. So dropship, bagi saya, wajib ataupun bagus untuk you guna juga. Okay, bergantung kepada produk lah. Kalau produk kecantikan macam tudung, tak payah beli untuk you cuba. Memang you tahu cantik kalau pakai kan, so tak payah. You terus promote. Tapi kalau produk macam kesihatan kan, benda-benda macam tu, yes, saya suggest memang kena cuba. Okay Mazlin? And then
ada benda yang you tak patut cuba. Contoh, ni pengalaman saya. Saya jual ubat kuat waktu saya bekerja sedangkan saya tak kahwin lagi. Buat apa saya nak pakai? Tapi saya tanyakan orang-orang yang saya dah jual, bang macam mana bang lepas abang pakai? So saya dapatkan feedback dia. So bila dia pakai, okay, maksud dia panas tak bang? Macam ni bang, macam ni bang, macam ni bang. So saya dapat info. Yang penting you dapat info yang betul dalam closing. Okay? Itu tips dia. Tak semestinya kena beli. Okay, soalan lain. Adakah posting seperti kata-kata mosi orang yang biasa orang pun waktu pagi, selamat hari ini lebih baik semoga semua. Adakah posting seperti kata-kata mosi yang biasa orang pun waktu? Adakah? Soalan dia adakah tu maksud dia ada ke? Memang ada. Pertama kan banyak jenis posting. Siapa nama dia? Nabila Aziz. Wah, Nabila, awak yang tanya Nabila. Okey, posting jenis kata-kata motivasi ni bagus kalau dalam closing. Contoh Mazlin pernah beli dengan saya. Saya cuma nak ingatkan Mazlin supaya beli hujung bulan lagi. Okey, Mazlin nanti beli hujung bulan kan. So saya boleh share. Kak, Bila doakan Kak Mazlin dimurahkan rezeki panjang umur. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Contoh bagi kata-kata semangat kat dia kan. Akak jangan lupa Bila ya. Contoh. Supaya dia ingat kau. Hujung bulan follow up. Oh, aku hari tu beli keringan dia ni. Dia ingat. Itu tujuan. Kata-kata motivasi. Tapi kalau you ada agent dropship, yes, benda ni sangat penting. Booster. Orang panggil morning booster. Pukul 8 pagi broadcast semua agent. So, diorang dapat something fresh untuk daripada you. Sebenarnya saya ada channel ni. Kalau siapa nak masuk boleh. Dah ada dah berlambak lah. Tinggal copy paste je. Yang kita orang memang buat. Okay. Lagi soalan? Tak ada soalan. Apa tau? Soalan. Ada lagi soalan tu? Macam saya jadi ejen, margin RM RM5 produk. And tips yang tuan boleh sharekan naikkan jualan saya selain daripada marketing di FB. Okey, pertama Aisyah memang best jual produk yang margin rendah. Okey. Tapi you penat. Saya tak suka jual produk margin rendah. Saya suka jual produk margin tinggi. Sebab apa? Sekali jual untung 100, untung 200. Happy sikit kan? Walaupun lambat. Dari margin tu. Pertama, kalau margin rendah apa nak buat? Pertama, you boleh combo kan. Contoh, kalau jual satu RM5, jual dua, ni yang saya buat untuk produk makanan yang kita orang keluarkan, okay? Yang tim saya keluarkan. Pertama, kita jual pes makanan, pes sambal ni. Satu pes tu RM15, tapi kita memang nak jual selaras RM10. Kita nak supaya untung banyak kan? Kak, apa kata akak beli dua? Beli satu RM15, beli dua RM30 kan kak? Tapi akak beli dua percuma satu. Tapi sebenarnya memang nak jual 10 kan? Beli dua percuma satu, 3. So maksud dia customer terus beli 3. So jangan jual satu-satu. Jual satu-satu je penat. Itu strategi yang pertama. Kedua, okay, kalau you jual margin rendah, apa yang nak buat? Tadi apa? Beli beli 2 percuma 1 kan? Okay, lagi satu ni yang saya buat. Kak, 1.19 dia ikut packaging kita. Apa strategi you? Macam kita memang dah plan dah strategi awal sebelum keluarkan produk. 1.19 kak. Kalau akak tambah RM1, akak dapat 2 item. Bermaksud 20. Sama tak memang nak jual 20 kan? Kadang-kadang customer tu, dah lah produk baru takkan aku nak beli sampai 3. Baik aku beli 2. So, kak, 1.19 kak. Baik akak tambah RM1 je kak. Cukup kan? Okay, itu strategi. Atau strategi nombor 3. Contoh, Bella jual kek. Kan? Bella jual kek. Contoh, kek margin dia RM5. Apa kata Bella combinekan dengan produk-produk sampingan? Contoh air. Kek air. So RM5 campur air, contoh jangan jual air murah-murah macam air kotak tu kan, untung 20 sen. Ditambah dengan air-air yang mahal, contoh air katira untuk RM1. Itu pun boleh. Okey. Combo apa lagi tadi? Package dengan join produk yang ada ni lah, sama niche tu bagus. Okey. Ataupun yang saya strategi nombor 4. Aku ingat aku bagi tahu apa. Strategi nombor 4. Letakkan harga tu termasuk dengan free gift. Contoh, abang baby jual botol ni. Okay kak, sebenarnya harga ni botol ni nak jual 20. Tapi abang baby cakap, okay kak, akak kalau hari ni akak beli, kita jual RM30 je. Harga asal kalau kat market ni dah RM49, tapi kita bagi RM30. Yang mana akak beli hari ni, percuma ni. Padahal ni RM10, kita combine sekali. So dia tak nampak sangat. Okay, faham? Itu trik-trik strategi yang kita boleh pakai. Okay, masa waktu yang sesuai untuk buat posting. Okey, siapa Muhammad Faris? Waktu sesuai. Okey, ni saya share lah. Benda ni kalau ikut rule Facebook.
Okay, rule Facebook. Tapi ni rule Abang Baby lain. Okay, rule Facebook waktu-waktu hot. Sebelum ni saya dah pernah share saya rasa. Sekejap saya tunjuk slide saya. Okay, sekejap Okay, sekejap. Okay. Okay. Ni waktu hot. Okay. Tapi saya bagi tahu apa result dia bila you follow. Okay. Ini yang disuggest oleh orang-orang kat Malaysia ni, marketer semua, okay. Based on teori, ni teori tapi saya buat praktikal. Okay, ini yang disuggest oleh Facebook. Waktu worst day hari Selasa, dia kata engagement kurang, reach kurang. Okay, hari yang paling best ialah hari Khamis, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, hari yang bagus. Waktu yang bagus dia cakap dah sini. 1 hingga 4 ni during work hour, tak bagus sangat lah. Yang ni antara yang bagus. Contoh, dia cakap 1 ke 4 ni biasa tak bagus, engagement kurang. Itu dekat Facebook, dekat Instagram, dia tengok Monday, Wednesday, Thursday, best day. Worst day hari Ahad dekat Instagram. You boleh ambil gambar lah kalau you nak. Okay, screenshot. Tapi, cerita pengalaman, true story. Kalau you menjual, okay, contoh Abang Baby jual kat Facebook, kau jual kat Facebook. Waktu peak hour, you kena bersaing dengan lebih kurang 30,000 seller dalam grup tu. 30,000. You post, orang lain post, semua orang post dalam tu. Apa berlaku? Traffic jam, my friend. Apa maksud dia? Kalau you punya listing ataupun posting tak ada engagement, you punya posting dalam 30,000 tu ke bawah terus. Tak nampak, orang tak nampak. Bagus tak? Bila post waktu peak hour, tak bagus. Itu yang kita nampak. So apa yang saya buat, saya suka post waktu orang tengah tidur. Maksud dia orang seller. Seller kebanyakan tidur lewat. Suka tidur. Contoh, pukul 1 pagi, orang dah tidur. Saya post. So bila saya post, dalam grup tu tak ada orang post. Post saya akan ada sampai pagi. Selagi tak ada orang post. Jadi bila banyak engagement, walaupun ada orang post saya akan dekat atas. Itu strategi yang kita pakai sekarang. Okay. Kalau you fight dalam traffic yang ramai, you follow benda-benda macam ni, yes. Itulah result dia. And then ramai orang cakap, Facebook tak ada engagement. Orang tak jumpa posting you. Itu trik dia. Yang kita buat and then kita dah kaji. Okay. Berapa income paling tinggi abang yang buat selama ni? Okay, kalau itu total dah 2.8 juta. Okay. Tapi biasalah, kau tanya tu sale. Buat apa cerita sale? Orang kena tanya, abang berapa abang punya cash reserve, saving? Dalam bisnes sale tak menentukan kau punya kejayaan. Contohlah, siapa Farid buat sale 1 juta. Rupanya untung apa? RM20. Ada yang buat sale 5 juta, negatif pun ada. Itu is sale. Tak tolak cost overhead yang lain. So, sale tu bagi saya tak seksi je. Tapi penting. Okay, yang penting cash reserve yang penting. Okay, dah. Saya nak tanya macam mana nak cari dropship bawah kita. Macam mana nak tarik orang jadi DS, post gambar pasal, stok ada duit, ada spesifik cara untuk tarik orang join kita. Okay, ni strategi. Siapa yang tanya ni? Siapa namanya? Hidayah Hamri. Okay, yang pertama Hidayah Hamri, kalau you punya produk ada margin yang besar, you boleh buat cari dropship. Kalau you punya untung pun RM5, kau nak cari dropship bagi RM3. Sakit lah. Okay. Kalau boleh margin yang besar, you boleh cari dropship. Ataupun HQ dah tetapkan harga dropship, you boleh follow. Cara nak tarikkan dropship ni senang sangat. Pertama, existing customer. Bila customer dah pakai, biasanya dia nak murah. Okay, dia nak murah. Bila nak murah, invite dia, Kak, apa kata akak join dropship, akak dapat harga murah. You jangan takut sebab dia dapat harga murah. Sebenarnya you dapat grab dia untuk beli dengan you sentiasa. Itu yang pertama. Itu mindset dalam bisnes. Kedua, bila you ada customer ni, macam mana customer punya mindset kan nak murah je, dia tak nak menjual. So macam mana nak bakar dia? Itu trik dia. Kedua ialah proven result. Ada ejen yang berjaya buat jualan RM10,000, RM20,000. Share dengan dia, alhamdulillah. Sambil kerja cikgu pun boleh buat RM20,000. Saya ada saya punya ejen, dia cikgu sekolah menengah silap saya, mengandung lagi. Dia buat bulan lepas RM25,000. Hari ni bulan ni dia target RM35,000 tapi dia tak capai. Dia cakap dapat RM24,000 jangan bibi. Sebab dia kata ads saya problem. Itulah dia main ads. Maksud dia tekan dia pergi kerja. Tak ada masalah. Okay. Itu tips dia lah. Siapa ni and then biasanya orang akan tertarik kita bila ada result. Bila tak ada result orang tak percaya. Contoh Kak Mazli kata, weh join dropship aku boleh buat RM10,000. Mana RM10,000 kau? Tak ada result. Alamak. Tapi kalau hari-hari tunjuk post banyak-banyak, orang akan trust. Orang akan tertanya nak join. Even saya punya kawan-kawan oil and gas saya pun ada PM saya, Zul macam mana aku nak join kau punya team? Tapi saya tak ambil lah. Sebab apa?
Penat layan. Biasa kawan-kawan ni lain sikit dia punya tu. Okay. Okay, apa pendapat tuan mengenai promote produk dekat group and status WhatsApp? Sangat powerful kalau you ada banyak database dekat WhatsApp, and then kalau you betul pilih group. Kalau you salah pilih group, buang masa. Pertama, cara nak pilih group, pilih group yang 20,000 ke atas. Like dia 20,000 ke atas, follower dia 20,000 ke atas. Kemudian, tak semua group 20,000 ke atas tu aktif. So macam mana nak tahu? Scroll, join group tu, scroll. Tengok 20 posting yang pertama. Kalau 20 posting pertama tak ada engagement, dia buat jualan tak ada engagement, post apa-apa tak ada engagement, abaikan. Itu group mati. So sebab tu kalau you post apa-apa dalam tu tak ada engagement. Kalau tak percaya siapa yang jual berkenaan produk baby kan, contoh you boleh pergi dekat Kelab Info Ibu Mengandung Malaysia. You post apa-apa memang tinggi gila engagement kat situ. Kelab Info Ibu Mengandung. You tak percaya pergi search. Okay, lelaki tak boleh masuk. Saya dah masuk, kena kick lah. Okay, so pilih group yang betul akan dapatkan result yang betul. You salah pilih group, klik-klik lah, buang masa. Okay, ada banyak cara pemilihan group. Paling bagus group community. Macam mana dapat group community? Search je. Saya penduduk. Nanti keluar semua. Saya penduduk Perlis, saya penduduk Pahang, saya penduduk Shah Alam. You type community penduduk Shah Alam, okay. And then warga Malaysia, warga Shah Alam, warga Batu Pahat. Itu cara-cara nak dapatkan list group yang berkualiti. Cash reserve tu macam mana? Cash reserve tu macam dia berapa banyak simpanan awak untuk sebai. Contoh macam AirAsia cakap dia punya cash reserve boleh bertahan selama 6 bulan. Kalau COVID still teruskan, dia terpaksa tutup. Contoh kenyataan dia sebelum ni. Bermaksud berapa duit yang dia ada untuk survive dalam COVID-19 ni. Okay? You bayangkan AirAsia yang besar, Malindo Air, semua efek. Ini kan company-company yang kecil. Okay? Saya nak tanya Anissa Izwani, FBS kenakan charge ke? Ya, FBS ni maksud dia Facebook Advertising. Facebook tak suka media sosial you berniaga. So Facebook wujudkan marketplace, Facebook wujudkan FBS ni untuk you menjual. FBS ada, IG Ads ada, Shopee Ads ada, and then Google Ads ada. Apa lagi? Macam-macam ads ada. Ads ni semua berbayar. Tapi yang saya nampak, kalau you betul-betul nak start, you pergi kat Shopee. Shopee Ads ni antara yang paling murah dan memang yang masuk kat Shopee tu ready to buy berbanding FBS. Okay? FBS mahal, cost dia. Kita orang spend kadang-kadang satu hari 5,000, 6,000 kadang pun belum tentu ada result. Okay? Itu pengalaman saya lah. FBS ada dikenakan charge misalkan berapa kita letak sebelum publish. Ya betul. Contoh awak letak RM30. Contoh RM30 untuk nampak 1,900 orang je. So kalau you RM30 tu you tunjuk pada orang yang salah, tak ada dah dapat sale, rugilah RM30. Tapi pengalaman kami bila buat FBS ni, kita kena ambil margin yang besar, produk yang margin besar. Macam saya cakap, produk saya ada yang margin 100. Bila 100, RM30 tak ada jalan pun kita orang tekan sampai 100. At least break even. Break even maksudnya tak untung, tak rugi. Okay, itu antara strategi lah. Okay, ada soalan lagi? Sebenarnya kan, kalau you student, sebenarnya paling bagus kalau you dapat platform yang betul untuk buat. Okay, sebenarnya ada trik macam mana you nak buat 10,000, even you student. Kalau you buat 10,000 bersih sebulan, ada cara dia. Cuma benda ni tak didedahkan kat student, and then you tak jumpa orang yang betul-betul boleh share benda ni. Okay, macam kami memang ada buat platform tu, yang mana kita pun memang bagi suri rumah. Kalau you nak tahu, kita ada bagi suri rumah. Okay, ni bajet marketing kau 5,000, kau run lah. Dapat, kau pulangkan balik bajet marketing, and then untung kau ambil. Macam tu. Kita ada buat juga package macam tu. Sebab nak bantu. Okay. Banyak teknik sebenarnya. Okay. Berapa income paling tinggi dan berapa banyak produk yang Abang Baby dah jual? Banyak. Abang Baby dah jual 13 produk. Macam-macam produk dia. Ubat kuat, karipap, printer, apa benda semua. Jam replika. Kalau you nak dapat supplier, jam-jam replika, you nak dapatkan supplier bag grade yang high grade macam LV yang harga RM18,000 boleh dapat harga RM40, Abang Baby ada supplier dia. Okay, murah gila. Kau boleh PM tepi. Semua benda-benda ni supplier nak kilang ke apa, PM tepi. Tapi kilang Abang Baby sekarang tak boleh bagi lah. Kilang packaging, kilang OEM yang Abang Baby dia tak pakai, nak buat keluarkan produk makanan sendiri, nak ambil barung China, Abang Baby ada sos. Macam mana nak bawa masuk, ada sos. Logistik, ada sos. Okay. Kalau tak ada apa-apa, Dr. Umar ada apa-apa tak, Dr. Umar? Saya tak ada apa-apa lagi.
Ada soalan lagi tak daripada ni para pelajar semua? Ada kesan tak Tuan dekat PKP? Tu soalan dia. Tuan punya kesan. Okay, jujur waktu PKP pertama kita punya sale triple. Double ada, triple pun ada waktu setiap bulan lepas PKP tu. Sebab kita produk kesihatan, produk keperluan, so orang memang ambil. Tapi kali kedua punya PKP ni lain. Sebab waktu PKP pertama yang kita orang study, kebanyakan orang kat Malaysia ni dia dapat bantuan kerajaan macam-macam. So buying power tinggi. Itu yang pertama saya nampak. Tapi lepas PKP kali kedua ni, buying power dia merendah. So saya punya sale bulan ni 15% memang berbeza daripada bulan lepas. Okay? Sebab apa? Buying power yang masuk mostly semua tak apalah, nantilah tunggu gaji. Diorang takut nak membeli. Okay? Itu yang saya nampak. Tapi sebabkan saya produk keperluan, dia tak ada kesan sangat. Okay? So kalau nak cari produk, sebenarnya cari produk yang keperluan. Produk keperluan ni antara produk yang insyaAllah membantu ya. Produk makanan, produk keperluan boleh cari. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, soalan lagi lah. Dah 10.30 kan? Okay, saya bagi dalam 2-3 minit. Seminit 2 lagi. Ada soalan tak? Inilah peluang nak tanya dengan usahawan yang berpengalaman ni. Ada soalan tu tapi tak dengar tu. Macam mana nak tangani orang yang komen negatif? Tu ada soalan. Okay, bagus lah soalan ni. Siapa ni? Zul Fauzi. Fauzi, benda ni bagus gila kau tanya. Kebanyakan benda ni, yang pertama kena baiki ialah mindset kau. Okay, mindset. Macam saya lah, saya buat produk kan. Kadang-kadang 1000 orang pakai, 1 orang mesti ada yang tak serasi betul tak? So dia akan komen negatif. Apalah krim ni contoh berapa. Pertama, kalau you sebagai seller, mindset you salah, you tengok baca komen you down, you terus tak buat bisnes. Itu yang pertama. So pertama sekali kena betulkan mindset kita. You buat bisnes nak bantu orang kan. So orang komen negatif biasa, normal. Pertama, pergi kat belah kanan, klik belah nama dia, delete ataupun report ataupun ban dia. Senang, settle. Ada masalah. Okay, itu yang saya ajar pada team. Jangan sedih-sedih. Customer komen marah-marah, elak. Satu je. Delete komen, happy, tak ada masalah. Okay, pertama mindset, kedua kena delete. Sebab kadang-kadang disebabkan dia orang lain tak berani nak pakai. Sebab apa? Seorang je komen negatif, yang lain semua positif kan. So better delete dia punya komen. Okay, itu tips dia. Tuan, sekejap. Saya nak share nak share pengalaman. Saya just join this dropship sebab dia free. Saya pun bukanlah pandai berniaga pun. Just nak tahu macam mana tu dropship ni berjalan. So dia masa tu 3-in-1 solat ready wear. So apa yang buatkan sedih, saya cakap ini mungkin it happen to orang yang tak boleh nak bergerak lebih jauh lah. Sebab mungkin saya ni hati kecil kot. Bila orang kata, bila saya pakai tu sendiri, saya beli dan saya pakai sendiri, saya tak cakap pun saya jual. Tapi ada orang yang memang PM saya lah nak dapatkan baju tu. Tapi ada di komen yang tu, yang ternyata kat FB tu dia cakap macam kelambu apa semualah. So itu yang membuatkan saya nak buang dia friend saya, quite close friend, tapi itu yang membuatkan kita sebenarnya patah semangat. Kalau dia sebenarnya apa sebenarnya kunci kepada kita nak kuat dalam bisnes ni? Okay, pertama ni lah, benda ni berlaku kepada saya punya agent, saya punya stokis yang baru first time berniaga. Okay, macam siapa Kak Mazin cakap lah, dia jual kat kawan dia. Kawan dia adalah kawan baik pula tu, dia pakai tak serasi. Mengamuk kawan dia, dah rasa tak sedar hati. Lepas tu dia sedang, abang baby kita tak berani nak jual kan, sebab kawan kita pakai. Abang baby cakap, pertama kau betulkan mindset. Kau buat bisnes untuk apa? Kalau kita buat bisnes untuk nak dapat duit, sebab tu kita sempat give up. Tapi kalau kita buat bisnes tapi untuk bagi manfaat, insyaAllah kita takkan give up. Pertama, macam saya tanamkan mindset saya, manfaat saya, keluarga saya susah. So, takkan aku nak stop bisnes. Itu pertama. So, memang saya hold up gila-gila, fokus. Okay, kedua, saya ada family. Okay, family ni tak boleh. Kau cakap A pun aku akan work hard juga untuk family. You faham family tu apa? Okay, so ada anak. Pertama benda-benda tu you kena macam saya suka letak kat phone saya. Okay, benda ni menaikkan semangat saya. Contoh kalau saya asyik buat kerja je, saya tengok muka anak, okay. Kalau saya nak give up, saya tengok muka anak, tak jadi give up. Okay, and then nombor 3, kena cari circle. Circle ni maksud dia macam mana? Kalau you nak
income 10,000, cari kawan-kawan yang ada income 10,000. Okay, kalau you cari kawan-kawan yang suka melepak, you akan jadi melepak. Dalam bisnes sebenarnya circle yang paling penting. Sebab tu bila saya dah buat bisnes, bukan saya masuk dia, saya mengetepikan kawan-kawan saya yang kerja oil and gas, tak. Tapi berjumpa bila perlu, bercakap bila perlu. Sebab saya lebih suka habiskan masa dalam orang-orang bisnes. Sebab apa? Diorang boleh bagi idea, boleh bagi semangat. Sebab dia orang tahu real situation dalam bisnes ni macam mana. Okay? So itu antara tips-tips yang you boleh buat lah. Kena cari kawan yang betul dalam bisnes. Okay? And then Tuan Aisyah Yasin, Tuan ada open dropship ke agent tak? Ada, kita ada open dropship. You nak jadi free dropship ada, you nak jadi dropship berbayar ada, agent berbayar ada. Tapi semua tu ada kelebihan masing-masing. Setiap tu level. Contoh macam free dropship, you hanya akan dapat sistem. Tapi kalau macam group support, you ada group support berbeza. You tak macam dapat group support stokis ataupun agent yang boleh one to one, tanya masalah macam mana nak solve. Yang tu kelebihan agent dengan stokis lah. Kalau dropship ni biasa. Okay, tapi memang kita ada buka juga dropship. Dropship kita ada berapa ribu lah, tak ingat lah. Okay, next session lagi tak? Next session tak ada. Minggu depan saya ada talk dekat UTHM pula. Dr. Umar, we want teknik membuka pelanggan melalui media sosial from Tuan Pizol. Okay, tak ada lah. Okay, sebenarnya Sorry, last. Last dari saya, last. Faris. Sorry. As a seller, sebagai seller, jantina dia main peranan tak? Lelaki atau perempuan? Okay, ni saya nak bagi tahu Okay, saya pernah jual ubat untuk perempuan. Saya lelaki, saya jual ubat perempuan. Tapi dalam conversation closing, Kak Ina nak tanya Kak Ina nak tanya Kak. Sebab kalau aku cakap lelaki, confirm dia malu-malu nak share dia punya masalah. Okay, sebab aku nak jual kan. Itu pertama, tak ada masalah pun. And then, saya lagi lah. Saya lelaki jual produk baby. Jarang orang lelaki jual produk baby. Bila saya buat voice note, okay, Assalamualaikum Kak. Okay Kak, sabar kan, masalah Kak macam ni tak apa. Masalah batu kar ni boleh keluar dalam 3 cara. Bila saya voice note, dia punya yang saya perasan, walaupun lelaki, bila saya cakap berkenaan fakta ataupun idea, customer lebih yakin. So tak ada isu masalah jantina. Okay. Kalau you jual produk-produk sensitif, of course you kena tak bagi tahu nama you Faris. You kena bagi tahu nama you Farizah. Okay. Kalau Faris, orang tak nak conversation dengan you. Ikut produk. Kalau produk makanan, Faris pun tak ada masalah. Okay, macam saya cakap lah, produk sensitif macam ubat kuat. Saya jual produk ubat kuat sebelum ni lah. Sebab produk ubat kuat ni antara yang laju kat Malaysia ni nombor 1. Kalau you nak tahu. Bukan produk kecantikan, bukan produk ubat kuat nombor 1 kat Malaysia. Tapi sebabkan Facebook ni tak suka benda tu, saya pun tak jual. Susah nak buat iklan. Itulah sebab ada kadang-kadang komen cakap dia ni tekak Jawa, macam mana nak makan makanan pasta, tapi bila tengok porsi dia, tiba-tiba nampak dia makan pizza bagai tu yang kadang buat geram. Okay, Zulfauzi, itu biasa. Keyboard warrior macam-macam. Okay, ada yang komen negatif. Macam saya cakap, kalau you baca and then you keep, you akan cepat down. Better delete. Okay, benda tu kalau you nak sukses, you abaikan yang negatif. Okay, kalau kawan-kawan tak support, family tak support, abaikan. Sebab benda tu semua tak membantu you. Pertama sekali dalam business, trust yourself first. Okay. Okay, ada soalan lagi? Okay, ada soalan? Kita dah menuju ke penghujung ni, ada lagi nak menyoal ke? Sementara ada masa lagi ni. Sebenarnya Okay, saya rasa pun dah. Saya nampak hanya ada beberapa orang je tu yang saya macam berinteraksi dengan ni. Yang lain tak nampak muka. Ya, boleh tak kita semua buka kamera? Kalau buka kamera, kita nak adakan sesi bergambar ni. Macam mana ni pula soalan. Okay, semua buka kamera dulu. Sementara Abang Baby ni nak jawab soalan terakhir. Standby buka kamera untuk kita ambil group foto. Okay, Christopher tanya macam mana nak increase insight and traffic FB page. Okay, pertama Christopher, FB algorithm, FB reach tak sama macam dulu. Reach dia sangat rendah. Okay, Christopher. So, apa yang you buat, you boleh tarik traffic pergi ke page you dengan cara bagi offer percuma, e-book percuma, ataupun buat kontes, buat live dekat page lain, tarik ke sana pun boleh. Okay, ada banyak teknik. Pertama, e-book tadi saya cakap. Okay, siapa yang sini nak dapatkan e-book percuma? Pertama, kena like aku punya page, follow, see first. Nampak? Follow, see first. Supaya bila kau buat page, and then kau post apa, dia akan nampak notification. Kalau dia tak see first, tak akan dapat. And then, kedua, kau kena cakap kat dia, okay, dengan syarat, kena share aku punya page juga. So, dapat 2. Satu dia like, satu dia share. Itu teknik-teknik dia. Bagi something untuk orang buat. Kalau tak ada value.
Okay, buat kontes, buat live, then okay. So jom support saya Christopher, so tolong like and share dengan nanti saya bagi ebook ni saya percuma. Bagi ebook senang, percuma. Saya keluarkan kos untuk tarik orang pergi sana. Hilang Dr. Umar. Hello. Dr. Umar masuk dah. Saya punya line. Okay, saya rasa kita dah moving to the end. Jam pun sudah menunjukkan almost 10.40. 2 jam lah maksudnya. Start pun tadi dalam 8.40. Mana penunggu yang ada. Jadi saya punya line pun dah tak berapa stabil dah ni. So saya mohon yang lain untuk buka kamera untuk kita ambil group foto. Boleh dengar tak? Okay. Nampak Okay, Amar siapa yang boleh Fikri. buka kamera? Sebab saya nak kena masuk report ni. Pandai copywriting dia, pancing. Okay. Kok Mailing, Po Weiji, Nuraini Syuhada, Nabila Aziz, Zul Fauzi, Ting Sheng. Okay, thank you very much lah. Saya baru first time nampak you all. Japei, Ko Shumi. Yes. Saya sebenarnya ada problem ni dekat saya punya internet connection. Kalau Tuan Hafizah boleh ambilkan gambar siapa yang buka ni. Boleh. Saya boleh Saya ambilkan. menggambar je kat sini. Saya tahu lain dah buka kamera. Okay. Cuma saya punya internet agak slow. Okay, saya ambilkan gambar. Cuma. Okay, 1, 2, 3. Mantap. Dah, dapat. Dapat Nanti Tuan Hafizah boleh share dengan saya Boleh. Tapi kena bayar nanti. Tak ada lagu lah. Boleh. Okay. So saya doakan semua. Terima kasih Dr. Umar sekali lagi untuk invite saya. Minta maaf kalau ada yang terkurang. Okay. Sebab pertama energi saya tak banyak malam ni sebab saya tak nampak ramai orang. So saya memang tak hyper. Kalau you nak tahu saya punya talk memang selalu hyper. Saya boleh berjoget kalau you nak. Okay. Tapi sebab kata ramai sekali jadi ni sikit lah. Tapi apa yang saya share tu hanya 5%. So hope membantu apa yang you buat. Kalau you tak dapat apa yang you nak capai sekarang, insyaAllah ada peluang yang terbaik akan datang dekat you. Okay, saya doakan semua orang UTM sukses, berjaya. Doakan saya punya bisnes juga berjaya. Okay. So, terima kasih banyak Dr. Umar dan semua student yang datang. Alright. Okay. Jadi saya bagi pihak UTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hafizul Zaini ataupun dikenali sebagai Abang Baby dan juga para pelajar semualah yang ada di sini. Okey, dan saya gembira lah dapat berjumpa dengan student saya dan bekas student saya dan juga student-student orang lain. InsyaAllah kita akan adakan sesi yang ketiga. So ini siri kedua sebenarnya Tuan Hafizul. Kita akan adakan siri yang ketiga lebih fokus kepada Instagram. Okey, sebab hari ini perkongsian lebih kepada copywriting dalam Facebook dan kemudian kita akan ada Instagram sesi pada Rabu malam ni. Okey, jadi saya akan promote sesiapa yang berminat untuk mempelajari teknik Instagram daripada pelajar kita sekarang yang dia dah buat dekat 50,000 dah dia punya followers 48,000. Dia dapat daripada diploma sekali dah moving towards degree, maybe dia boleh share lah macam mana dia memang on tip online lah. Kalau kenal dia nama dia Jaslyn Johari. Masa PKP dia viral sebabkan dia kahwin online. Dia masuk surat khabar semua sampaikan dia berniaga online, dia kahwin pun dia kahwin online. Itu yang menariknya lah. Okay, jadi saya rasa tu sahaja. Kita pun dah saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di lain ruang dan waktu. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Okay, boleh leave group. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Hafizul nanti kita komunikasi lah. Okay. Bye-bye doktor.